Tengah tengok dalam FB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini sebagaimana yang kita rancang, kita akan bersama live untuk membincangkan satu tajuk berkaitan dengan yang ana namakan kaifa atlubul fiqh. Bagaimana kita nak belajar fiqh. Bagaimana kita sewajarnya dan sepatutnya bagi seseorang talibul ilm mempelajari fiqh. Manhajnya para ulama telah letakkan. Semua malam ini bukan saya ambil daripada pengalaman sangatlah, tapi daripada tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan tajuk ini. Pertamanya harap live FB kita dapat dengar jelaslah, dan fokus ataupun perbincangan ni walaupun kita buat secara public, khususnya saya tujukan kepada pelajar FKI terutamanya, pelajar-pelajar saya yang mengambil subjek fiqh ibadat, diploma SEM ini yang ambil subjek fiqh ibadat yang fiqh muamalat. Terhasil tujuan atau pematlamat daripada tajuk ini ialah kerana melihat hasil kerja dan juga tugasan yang diberi kebanyakan daripada pelajar-pelajar sekarang, dan saya rasa mungkin sama juga berlaku pada universiti lain dan berlaku pada pelajar aliran pengajian Islam ni. Apabila lambakan maklumat yang ada di media sosial daripada laman web pejabat-pejabat mufti yang pelbagai di Malaysia dan di luar negara, daripada kitab-kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain, akhirnya kemampuan seorang itu untuk mencari dan menggali fiqh dan belajar fiqh, yang mana tahap universiti ni pada diploma, ijazah, tahap prasiswazah ni sangat penting. Bagaimana kita membuat kajian dan mencari hukum, yang mana kalau kita tidak letakkan asas yang betul, dia akan membawa kepada satu nanti kita mungkin akan melanjutkan pengajian di tahap sarjana dan juga doktor falsafah, yang mana apabila kita asas tidak kemas, kalaulah diandaikan kita lulus kepada S1, S2, S3 tersebut, tapi akhirnya kita hasil kajian ataupun hasil dapatan kita ataupun asas untuk apa-apa kajian kita akan jadi lemah, akan jadi tak kuat. Dan ini sebenarnya title yang kita dapat, ia melayakkan kita, namun kita khidmat kita dan sumbangan kita kepada masyarakat, kalau kita tidak diasaskan dengan kefahaman dan cara pengeluaran hukum yang betul, akan menyebabkan natijahnya kita akan berfatwa, kita akan mengeluarkan hukum, kita akan memberi pandangan yang tidak kena dengan apa yang ditetapkan oleh ulama melalui kaedah-kaedah yang mereka telah bukukan. Kenapa? Mereka telah bukukan, tapi kenapa kita tak ikut? Sebab kita mengambil jalan mudah, kita mengambil jalan shortcut, kita tak buka dan gali kitab mereka, kita ambil bahan yang telah siap, terpampar dalam internet, laman-laman web, daripada fatwa-fatwa yang pelbagai inilah. Jadi saya tidak khususkan pada mana-manalah. Cumanya benda ini apabila menjadi trend dalam pelajar-pelajar universiti, mereka akhirnya kadang-kadang kajian mereka itu sebiji.
Kalaulah apa yang dinukilkan dalam fatwa itu silap, silaplah mereka. Kalaulah apa yang mereka ambil daripada fatwa mazhab lain, maka mazhab lainlah yang mereka kemukakan. Walhal mereka di sini mengamalkan mazhab beza. Dan ada contoh yang jelasnya antara pembentangan yang berlaku apabila dinukilkan daripada pandangan menceritakan tentang masalah wuduk, maka dinukilkan permasalahan berkaitan dengan berwuduk, seorang itu tertinggal rukun wuduk, salah satu rukun wuduk. Dalam masa yang lama baru teringat. Maka dibawa pandangan Syekh Saleh Utsaimin daripada fatwa dia lah, bahawa jika tempoh masa dia teringat tu lama, maka terpaksa dia ambil wuduk daripada awal semula. Dia wuduk daripada awal. Tak boleh dia menyambung saja wuduknya situ. Jadi peliklah kerana kitab yang diajar atau subjek yang diajar itu ialah mazhab Syafi'i, fiqh al-manhaji, bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia ambil, pelajar ini ambil pada pandangan mazhab Hambali yang mensyaratkan muwalat dalam berwuduk. Adapun mazhab Syafi'i, hanya muwalat itu hanya hukumnya sunat. Dari segi kaedahnya, boleh saja seseorang itu menyambung terus rukun yang tertinggal, lalu rukun-rukun selepas pada itu. Jadi, itu bagi saya nampak bahayalah kalau trend dan juga sikap sebegitu. Pelajar-pelajar mengambil mudah untuk membuat assignment, tugasan atau membuat bahas yang diberikan atau membincangkan mencari hukum dengan cara begitu. Ini akan menyebabkan bahawa kelemahan pelajar ni akan keluar dalam keadaan lemah. Pelajar akan keluar dengan keadaan lemah. Nampak? Okey, jadi saya harap pelajar saya ada dalam ni. Okey, jadi ni kelas kiranya secara umum saya terbuka ni. Cuma saya harap pelajar-pelajar dapat ambil, asatizah pun ada dalam ni ramai, tuan-tuan guru. Kita hanya perkongsian saja, bukan mengajar dan bukan tu. Cuma untuk memberi peringatan kepada pelajar-pelajar ini supaya dalam kita nak menentukan hukum, memilih pemilihan hukum, ada tata cara yang diletakkan oleh ulama. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada apa yang saya akan kongsi pada malam ini. Saya buat secara ringkas je ni, petang tadi baru buat ni. Iaitu perkongsian ringkas berkaitan dengan manhaj mempelajari fiqh Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sebagaimana kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i dan juga subjek-subjek di Uniza khususnya berasaskan kepada mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka malam ini perkongsian insya-Allah kita akan buatlah berkaitan dengan, saya ambil beberapa kitab di sini. Antaranya tajuk-tajuk yang kita mungkin akan sentuh pada malam ini ialah mengenai pengenalan mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i ini pun secara ringkas, bukan secara subjek ataupun kuliah yang khusus. Kalau tidak akan jadi panjang lah. Cuma dalam sekitar sejam lebih tu agak boleh siap lah. Okay, yang ketiga ialah perkembangan mazhab Syafi'i secara ringkas, kitab-kitab rujukan, soal jawab dan juga perbincangan. Okey, jadi rujukan anaknya, saya dah ambil daripada pandangan saya lah ni. Kita berasaskan kepada 3 kitab ni. Kita akan sama-sama lihat pada bahagian-bahagian tertentu, iaitu daripada kitab Qurratul Ain. Ini karangan ulama Indonesia ni, masya-Allah, Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Mughni Al-Indonesi. Dia karang nama kitab Qurratul Ain fit Tashil wa Takmilati li Alfadhi Fathil Mu'in. Jadi kitab Fathul Mu'in tu dia buat ringkasan dan olahan balik. Ni tak silap 3 atau 4 jilid ni. Dia buat ringkasan dan olahan balik dengan bahasa yang lebih mudah sikit lah. Dan sebagaimana kitab yang maklum, At-Taqrirat As-Sadidah, Taqrirat As-Sadidah, dan juga Fawaid Al-Madaniyah. Ini Fawaid Madaniyah ni kira ibu dia lah dalam masalah ini. Dia ada satu lagi Fawaid Al-Makkiyah. Kedua-dua kitab ini
Dia membincangkan bagaimana manhaj fiqh di sisi mazhab Syafi'i. Cuma mazhab dan fawaid makirah pernah kita baca. Sekarang ni saya nak ambil petik beberapa daripada petikan daripada kitab Fawaid Al-Makiyah karangan Syekh Al-Kurdi ni, dan kita akan lihat secara kasar berkaitan dengan Syajaratu Kutubis Syafi'iyah. Syajarah tasjir kitab ulama-ulama Syafi'i yang mana sampai sekarang kita masih gunakan, dan biar kita kenal di mana ambilan pandangan-pandangan mazhab kita itu. Okey. Jadi ini isu perbincangan kita akan lalu nanti, iaitu adakah wajar internet dijadikan rujukan dalam tulisan ilmiah? Apa peranan talaki dan sanad ni mengambil fiqh dengan secara bertalaki daripada guru-guru serta ada sanadnya. Dan kesannya pada keberkatan dan keteguhan ilmu fiqh mazhab dan fiqh dalil. Di manakah kita nak duduk? Kita nak ikut fiqh yang berdasarkan mazhab ke fiqh yang berdasarkan berdalil? Ataupun itu cuma salah faham yang berlaku, yang dicanang oleh setengah pihak yang mereka tidak bermazhab pada sangkaan dan dakwaan mereka tidak mazhab, tapi sebenarnya mereka mengikut kepada orang yang mereka pegang pandangan itu. Okey. Jadi kita boleh start pada yang pertamanya, iaitu tentang mazhab Syafi'i. Okey, jadi ini bersama dengan saya ini ialah daripada kitab Taqrirat Sadidah. At-Taqrirat As-Sadidah. Kita lihat secara umum, siapakah pengasas mazhab Syafi'i? Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nama dia lah. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi SAW fi jaddihi Abdi Manaf. Bertemu pada Abdu Manaf. Jadi dia bertemu di Abdul Manaf. Abdul Manaf, anak Abdul Manaf ialah Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim. Jadi adik-beradik Hashim ni nama Muttalib. Ayah mereka berdua ada seorang lagi lah, Abdul Syam dengan Naufal. Hashim bin Abdul Manaf. Nampak? Jadi bertemunya mana? Di Abdul Manaf. Imam Syafi'i mari ikut sini. Sebab tu dipanggil Al-Muttalibi. Al-Muttalibi. Okay? Jadi kita kena kenal lah. Kita bermazhab Syafi'i ni, kita paling kurang kita ada rasa keterikatan kita, kecintaan kita kepada imam kita yang dengan mazhab yang kita mazhab yang kita jalani, mazhab yang kita lalui, pemahaman dan kaedah-kaedahnya itu didasari oleh seorang imam yang agung, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi antara empat imam mazhab itu seorang yang Quraisy. Beliau inilah Imam Syafi'i kita. Okey. Jadi bertemu di Abdul Manaf. Okey. Wulida bi Gazzah, dilahir di Gazzah, di Gaza, Palestin, tahun 150. Wa humila ila Makkah, mak dia bawa dia ke Mekah. Wa talaba al-ilma ala syaikhihi Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji. Khalid bin Muslim Az-Zinji, mufti Makkah. Belajar dengan mufti Makkah. Zinji ni kalau kita lihat pada bahasa ialah negro, orang kulit hitam. Betul, terima kasih. Ustaz Abdul Latif, Taqrirat Sadidah, buka. Jilid 1 halaman 31. Terima kasih. Jazakallah khair. Zinji ni maksud kulit hitam, tapi beliau bukan berkulit hitam. Beliau berkulit sangat putih. Jadi ada orang Arab ni, orang putih sangat ni, kita panggil apa? Dia akan bagi gelaran yang sebaliknya. Nampak? Sebaliknya. Az-Zinji. Bukan kerana dia itu gelap.
sebagaimana yang disebut oleh para ulama yang meletakkan menceritakan tarikh Imam Syafi'i. Okey, dia mufti Mekah, wa Fudail bin Iyad wa Sufyan ibn Uyainah wa ghairi. Ramailah. Kemudian beliau ke Madinah, umurnya 12 tahun. Wa hafizal muwatta'a kullahu. Dia hafal muwatta' semuanya. Fi tis'i ayyam. Fi tis'ati ayyam. Boleh? Ya. Aywa. Albino. Dia putih sangat. Tapi macam mana betul Allah alam sama ada albino ni ataupun dia terlampau putih ke, wallahu alam. Tapi boleh jadilah. Tu saya dah tahulah. Okey. Jadi dalam masa 9 hari beliau dapat menghafal muwatta'. Itu barakah yang Allah Ta'ala bagi. Otak yang Masya Allah lah zaman sekarang ni payah nak cari macam tu. Sebab banyak sangat distraction, banyak sangat yang mengalih tumpuan tu. Muhayya'an nafsahu limulazamatil imam. Dia buat itu bertujuan mempersiapkan dirinya untuk melazimi Imam Malik. Thumma akhadha 'anil Imam Malik hatta sara a'lama tullabi. Dia pun ambil ilmu daripada Imam Malik. Ambil daripada Imam Malik sehingga dia menjadi murid yang paling alim. Dibenarkan untuk berfatwa. Dah dibenarkan untuk fatwa. Wa akhadha an ahli Madinah wa Makkah. Jadi di sini beliau mengambil ilmu daripada ahli Mekah dan juga ahli Madinah. Wa ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil khamisata asyara min umrihi. Dia dalam umur 15 tahun dah layak untuk memberi fatwa. Ma'rifatihi bi asy'aril Arab. Ini satu kelebihan lagi. Asy-Syafi'iyyu hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i ni hujjah dalam bahasa. Makna kalam dia itu bila dia cakap memang kalam yang fasih, kalam yang Arabi. Memang tak ada salah. Apa? Itu lebihnya. Hatta innal Asma'iyya riwayat Asy'aril Arab, antaranya penyair terkenal ialah Imam Al-Asma'i, istafada minhu wa akhadha anhu asy'ara qabilata Bani Hudzail. Asy'ara qabilati Bani Hudzail. Dia pergi baca dan pergi mensahihkan syair-syair daripada kabilah Bani Hudzail dengan Imam Syafi'i. Makna orang luar pun kembali dan juga merujuk kepada Imam Syafi'i dalam masalah bahasa. Itu kelebihan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Thumma rahala ila al-Yaman. Kemudian dia ke Yaman. Dia pergi ke Yaman. Wa akhadha an Mutarrif ibn Mazin wa Hisham ibn Yusuf al-Qadhi. Ini ulama-ulama yang diambil ilmu Imam Syafi'i, ambil ilmu mereka, yang mana mereka ini ulama-ulama Yaman. Amr bin Abi Salamah, Yahya bin Hassan. Kemudian tak cukup di Yaman, pergi thumma rahala ila al-Iraq wa akhadha an Waqi' ibn Jarrah. Dia menimba ilmu daripada berguru dengan Waqi' ibn Jarrah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani faqihil Iraq. Dia ambil ilmu juga daripada salah seorang murid kanan, Imam Abu Hanifah. Salah seorang sahiban. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, dua orang yang dipanggil sebagai sahiban. Pertama ialah Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dipanggil sahiban dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i dia ambil fiqh ahli Mekah, fiqh ahli Madinah, ahlul hadis, dan fiqh ahli ra'yi. Fiqh ahli ra'yi yang pusatnya ketika itu di Iraq. Muhammad ibnu Usamah wa Ayyub ibn Suwaid Ar-Ramli wa Abdul Wahab. Ramai ni disebut nama-nama di sini. Wa allafa kitabahu Al-Hujjah. Di sinilah masa fatrah di Iraq ini beliau mengarang kitab Al-Hujjah. Wa jama'a fihi madhhabahu al-qadim, dan dihimpunkan mazhab qadimnya. Wa akhadha 'anil Imam Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun kal Imam Ahmad wa Imam Abi Thawr. Dan
ketika berada di Iraq di sana, ramai di kalangan ulama-ulama besar mengambil mazhab dan juga pandangan Imam Syafi'i. Nampak tak? Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ni penuh orang tanya dia, kenapa kamu pergi melazimi Imam Syafi'i ni? Tak pergi ambil hadis-hadis yang ulul isnad. Ramai ni masyayikh pergilah musafir, carilah hadis-hadis yang sanadnya tinggi tu. Kenapa mu pergi belajar dengan Syafi'i ni? Makna pada ketika itu banding dengan guru-guru lain, Imam Syafi'i ni bukan orang yang tua. Dia di sekitar umur pemuda lah. Kenapa aku lihat kamu tulazimu hadha syab, melazimi pemuda ni, kenapa? Dia kata, kalau aku luput pun tak sempat dengan sanad tinggi, aku boleh dapat sanad rendah, tak ada masalah, hadis tetap hadis. Tetapi kalau aku terluput ilmu pemuda ni, aku tak boleh cari dah. Kalau aku tak terlepas ilmu Syafi'i ni, aku tak dapat cari yang macam dia. Nampak? Jadi kepentingan kadang tu ilmu dirayah ni memainkan kepentingan yang tinggi juga. Kepentingan yang kuat, sangat penting. Bukan sekadar riwayah sahaja, bahkan perlu kepada dirayah, pemahaman kepada hadis tersebut. Okey. Wa akhadha an Imam Syafi'i madha kibaru a'immatun kibarun kal Imam Ahmad wa Imam Abi Thawr thumma tawajjaha ila Misr. Kemudian akhir hayat beliau ke Mesir. Wa taghayyara ijtihaduhu fi kathirin minal masaili, dan berubah banyak ijtihadnya pada banyak masalah. Jadi di Mesir ni, Masya Allah Ta'ala beri Mesir ni satu kelebihan ni, Ummud Dunya, banyak ijtihad Imam Syafi'i yang ada sebahagiannya berubah berbanding apa ijtihad yang dikemukakan di Iraq dahulu. Maka faraja'a an aqwalihil qadimah wa assasa madhhabul jadid. Dia tarik baliklah, raja'a ni menarik balik qaul qadimnya dan mengasaskan mazhab jadid. Wa amla kitabahul al-um, dan dia mengimlakkan, mengajarkan, membacakan, menyampaikan kitab al-um. Di situ kita kira marhalah jadidah, mazhab jadid, yang mana Imam Syafi'i menghimpunkan pandangan-pandangannya yang terkini. Itu Imam Syafi'i, kita tak boleh katalah, oh saya dah tarik balik pandangan saya berijtihad baru. Kita ni siapa? Imam Syafi'i, dia tu mujtahid. Sama ada di mazhab qadim atau mazhab jadid, dia tu kedua keadaan tu kamilul alah, mempunyai alat kelengkapan ijtihad yang cukup. Kita dulu ke diam pun sama je tak? Tak mempunyai kelengkapan untuk berijtihad. Tapi kita berani ijtihad. Itulah. Wa sannafa kadzalika ar-risalah fi usulil fiqh. Dan dalam tempoh inilah beliau menulis kitab ar-risalah dalam usul fiqh, yang mana dianggap sebagai kitab usul fiqh yang pertama yang dijumpai, walaupun banyak ada pandangan lain, tapi secara al-mawjud yang ada, yang dijumpai, yang makna yang ada buktinya ialah kitab risalah lah. Wa kana bihadhihi risalati muassisa ilmi usulil fiqh. Dan dengan kitab risalah ni dia dianggap sebagai pengasas kepada ilmu usul fiqh. Pengasas dengan maksud mudawwin al-awwal, orang yang mentadwinkan, menyusun ilmu fiqh secara tersusun. Wa fatiha maghaliqihi, dialah yang membukakan kunci-kunci kepada usul fiqh tersebut. Okey. Ini saya nak langkah dah ni. Diiktibar, dianggap sebagai Imam Syafi'i ini mujaddid mi'ah ats-tsaniyah, kurun kedua. Mujaddid kurun kedua. Okey. Wafat beliau ni wa tufiya rahimahullah bil Qahirah sanata 240 lil hijrah. Tahun 204 Hijrah. Okey, saya nak ambil pada Syekh pengarang kitab Taqrirat Sadidah ni, ta'liq beliau. Ni penting juga ni. Bila kita faham ada dua fasa dalam Imam Syafi'i berijtihad, mazhab qadim dan mazhab jadid. Tengok. Fala yajuzul ifta'u bi madhhabil qadim. Tak harus, maknanya haram, tak bolehlah
tak boleh berfatwa dengan mazhab qadim illa fi 18 mas'alatan, kecuali pada 18 masalah. Kalau ikut sebenarnya sebahagian daripada muhaqqiqin ulama kata sampai ada 20 lebih lah masalah. Ada berapa 20 lebih. Tapi yang masyhur disebut 18 masalah. Tapi kalau ada lebih sikit sampai 20 itu ma'ruf. Bahkan ada yang mengatakan sampai 20 lebih. Fayu'malu biha minal madhhabil qadim. Kecuali pada 18 masalah ini sahaja yang masih difatwakan berdasarkan mazhab qadim. Wa in kana ma yukhalifuha fil madhhabil jadid, walaupun pandangan tersebut menyalahi dalam mazhab jadid. Kenapa ulama-ulama yang datang lepas Imam Syafi'i mengambil pandangan qadim juga? Padahal Imam Syafi'i dah pesan kata bahawa apa yang aku sebut qadim tu bukan lagi pandangan aku. Pandangan aku ialah jadid ni, pandangan mazhab jadid. Kenapa ulama selepas daripada itu mengambil juga pandangan mazhab qadim? Wa dzalika liquwwati dalili alladhi dhahara liman jaa ba'da al-Imam Syafi'i. Demikian itu kerana kekuatan dalil yang ada pada pandangan mazhab qadim yang dikaji oleh ulama-ulama anak-anak murid dia yang datang lepas pada Imam Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i yang setelah kewafatan Imam Syafi'i, dia tengok balik. Dia kata mazhab qadim ni sebenarnya kuat lagi dari segi dalilnya. Dan Imam Syafi'i pun pesan. Nampak tak? Idza sahhal hadith fa huwa madhhabi. Dia pesan kepada siapa tu? Kepada orang murid-muridnya, ulama-ulama yang telah mencapai tahap ulama yang boleh berijtihad pada nas. Ada pun macam kita nak kata saya ni tak mau pakai mazhab ni sebab ada hadis dah. Hadis ni sahih. Ni hadis Bukhari, bukan nak tolak Bukhari. Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kita kata sajalah, kita pegang pada hadis sahih. Tapi kita dah tengok ke hadis-hadis sahih yang lain? Ada hadis-hadis yang menyalahi hadis sahih itu atau tidak? Nampak? Jadi perkataan Imam Syafi'i tuju kepada murid-murid beliau yang mencapai tahap untuk berijtihad, bukan kepada orang macam kita. Yang ni kadang kita kena ukur baju di badan sendiri ni. Jangan rasa bahasa Terengganu sebut nelang. Tak. Jangan rasa gong sangat. Sombong lah bahasa fusahah Melayunya kata sombong. Jangan kita sombong. Kita ikutlah apa yang ulama gariskan. Kerana apa yang para ulama gariskan itu ialah berdasarkan manhaj yang telah melalui berkurun-kurun lama masa yang dimantapkan oleh beribu-ribu, nak kata juta tak beranilah, beribu-ribu ulama Syafi'i yang mengeguhkan mazhab Syafi'i. Wahiyah ada wujub ini bilang ni 18. Saya pun tak mau bilang lah sini. Ini kena kita mengajilah dengan asatizah di tempat masing-masing tu. Ramailah yang boleh terang berkaitan dengan furuk-furuk fiqh yang mana diambil pandangan mazhab qadim. Okey, terus. Wa qad qala anhu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad telah memuji Imam Syafi'i. Dikata apa? Kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil badan. Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi dunia ini, menerangi dunia ini, dan umpama kesihatan bagi tubuh badan. Masya-Allah. Boleh ke orang ni syirik terus? Wa afiyatul abdani wa shifaiha. Nampak? Imam Ahmad dia kata Imam Syafi'i ni umpama matahari yang menerangi dunia dan keafiatan bagi tubuh badan. Fahal tara li hadaini min khalafin aw anhuma min iwadin? Kamu dapat tidak ada orang dapat ganti dan dapat tukar, dapat ganti daripada dua ni? Ada orang boleh ganti matahari ke nak mencerahkan? Tak boleh. Kesihatan, obat dapat kesihatan tubuh badan, ada orang nak boleh bagi kesihatan ke? Nampak tak? Jadi maknanya Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Wa qala rahimahullah, kana al-fiqhu quflan ala ahlihi. Adalah fiqh itu terkunci
dikunci ke atas ahlinya. Fiqh dulu dia tu benda yang terkunci ni benda yang sukar. Hatta fatahahu Allahu bisyafi'i, sehingga Allah Ta'ala membuka dengan asbab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni pergi buka anak kunci tu. Dia pergi buka anak kunci yang mengunci fiqh, kefahaman fiqh tu. Makna kefahaman tu, ini mengisyaratkan kepada ilmu usul fiqh yang mana menjadi kunci kepada fiqh itu. Wa qala fi Imam Abu Zur'ah ma a'lamu ahadan a'zama minnatan ala ahli al-Islam min asy-Syafi'i. Masya-Allah. Imam Abu Zur'ah ni ahli hadis ni. Dia kata aku tak tahu seorang yang lebih besar jasanya kepada ahli Islam lebih pada Imam Syafi'i. Masya-Allah. Nampak tak? Dan sempat saya tengok tadi dalam Fawaid Madaniyah, Masya-Allah, daripada awal tu kalau tuan-tuan asatizah, para pelajar sekalian boleh cari asatizah di tempat masing-masing. Kalau ada yang boleh baca kan, baca Fawaid Madaniyah, Fawaid Madaniyah. Banyak dia cerita tentang kelebihan Imam Syafi'i. Okey. Sekarang ni A'immatul Mazhab. Siapakah imam-imam mazhab Syafi'i kita ni? Nampak tak? Min ahammi ruwati madhhabil Qadim. Ini pun dari segi sejarah, perlulah kita tahu, kurangkannya kita tahu bahawa mazhab Qadim ni siapa yang mempelopori, meriwayatkan pandangan Imam Syafi'i daripada beliau. Antara yang meriwayatkan mazhab Qadim ialah Imam Ahmad, Abu Thur, Az-Za'farani, Al-Karabisi. Sebab itu kalau kita tengok, kadang-kadang pandangan mazhab Hambali tu, kalau lihat dia ada serupa dengan pandangan Imam Syafi'i, mazhab Qadim dia. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad belajar fiqh daripada Syafi'i ketika beliau di Iraq. Jadi tak peliklah kalau pandangan mazhab Qadim Imam Syafi'i ni menyamai bagi pandangan Imam Ahmad. Dan kita maklum dalam mazhab Ahmad ni kadang-kadang pandang satu masalah mempunyai lebih daripada satu pandangan. Okey. Wa min talamizil imam alladhina qalu anhu madhhabahu al-jadi. Okey, ini yang menukilkan mazhab jadi. Yang ni yang ramai ni. Yang karangan-karangan mereka itu menjadi asas kepada penulisan kitab-kitab fiqh selepas pada itu. Antaranya Imam Muzani, Buwaiti, Rabi' al-Muradi, Harmalah, Rabi' al-Jizi, Yunus bin Abdul A'la, dan mereka kesemuanya wafat pada kurun ketiga. Lepas daripada wafatnya murid Imam Syafi'i, thumma ja'a ba'da haula ajyalun, datang generasi-generasi, wa tabaqatun, tabaqat kathiratun min ulama, ramai. Ini murid kepada murid Imam Syafi'i. Ibnu Surayj, dikenali sebagai Al-Bazil Ashhab, Ibnu Surayj, wal Qaffal Al-Kabir, wa Abi Hamid Al-Isfirayini, Istikhri wal Marwazi, Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Qas, ini fi qarni rabi'. Nama-nama ni siapa yang biasa dengan kitab-kitab furu' Syafi'iyah, kitab-kitab Hawashi ataupun kitab-kitab yang kalau kitab mukhtasar mungkin tak adalah. Kitab-kitab syarah dan juga Hawashi akan jumpa dengan nama-nama mereka. Terutamanya bila membincangkan masalah furu' yang berlaku khilaf. Wajah-wajah yang berlaku khilaf akan adalah nama Qaffal, Asy-Syashi, Imam Abu Hamid. Biasa Abu Hamid Isfiraini inilah. Al-Istikhri, Imam Marwazi, Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Qas, Ibnu Abi Hurairah, Ibnu Surayj dan lain-lain lagi lah. Kemudian lepas pada itu kurun kelima siapa dia? Imam Mawardi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, wa Abu Muhammad Juwaini, ini ayah kepada Imam Haramain ni. Wa ibnuhu Imamul Haramain, Abdul Malik. Ayah dia Muhammad Al-Juwaini. Wal Baihaqi, wal Bandaniji, wal Mahamili. Ini semua nama-nama yang biasa dalam kitab, contoh kitab-kitab Hasyiah. Dalam Fathul Mu'in pun biasa juga. Dia akan sebut nama-nama mereka ini. Ini ulama pada kurun kelima. Thumma al-Ghazali, Hujjatul Islam. Kemudian datang Imam Ghazali, Asy-Syashi, Baghawi, Imrani fil qarni as-sadis, pada kurun ke-6.
Kemudian datang Ibnu Salah, Qazwini, Al-Izz bin Abdissalam, dan juga Imam Nawawi dan Rafi'i, syaikha madhhabiha. Bila itu? Kurun ke-7, tahun 600 lebih. Inilah kurun di mana lepas ni dia akan ceritalah. Pada kurun ini datanglah dua orang tokoh yang kita kata menyaring dan juga meneguhkan mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi dan Rafi'i. Dia membuat satu sebab sebelum ni bayangkan, ini ulama-ulama yang maknanya masyhur lah. Ada lagi ulama-ulama Syafi'iyah lain yang pandangannya kadang-kadang disebut juga dalam kitab-kitab yang panjang, kitab mutawalat, kitab besar. Tapi bila datang Nawawi Rafi'i, mereka dah khulasahkan, mereka telah sisihkan pandangan-pandangan lemah, akwal-akwal ashab, wajah-wajah yang tak kuat, dia asing dah. Dia beri kepada ulama-ulama Syafi'i. Selepas pada itulah dia mentakdimkan hidangan yang telah siap. Jadi khilaf-khilaf yang berlaku pada sebelum tu, kita tak payah fikir dah, kerana dia beri pada kita pandangan yang siap dah. Nampak tak? Itu hebatnya, besarnya peranan yang dimainkan oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Dari segi tarikhnya, yang dahulu Imam Rafi'i dululah, Imam Nawawi datang kemudian daripada beliau. Lepas ni kita akan tengok bagaimana dalam susunan tertib dalam fatwa. Ibnu Farkah, Ibnu Daqiqil Aid, ini semua kurun ke-7. Kemudian datang Ibnu Rifa'ah, Taqiyuddin As-Subki, Al-Qamuli, Al-Isnawi, Al-Adhra'i, Al-Bulkini, Ibnu Mulaqin, Az-Zarkashi. Ini pada kurun ke-8. Kemudian Al-Wali Al-Iraqi, At-Taqi Al-Hisni, ini pengarang Kifayatul Akhyar ni. Syihab Ibnu Raslan, Sahibus Safwati Zubat. Sahibus Safwati Zubat, ini tuan punya kitab Zubat ni. Ibnu Qadi Syuhbah, Ibnu Muzajjad, ini yang buat kitab Ubab. Ad-Damiri, Al-Jalal Mahalli, ini syarah kepada Minhaj ni, syarah Mahalli. Al-Aqfahis, macam mana nak sebut ni? Al-Aqfahsi, wa Ibnu Mukri, wa Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bafadal. Ini pun matan yang biasalah. Apa nama ni? Masailut Ta'lim. Wa ghairuhum, dan lain daripada mereka, fi qarni tasi'. Ini diambil sebahagian ulama-ulama yang terkenal, yang nama mereka disebut dan kitab-kitab mereka banyak dijadikan sebagai bacaan dan rujukan. Kemudian pada kurun lepas pada itu, kurun ke-10, datang Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekhul Islam Zakaria Ansari, Al-Khatib Syirbini, Syihab Ar-Ramli, wa Ibnu Syams. Syihab Ahmad Ramli ni ayah, Syamsuddin Ramli, Muhammad Ramli. Kita baca daripada kitab Taqrirat Sadidah, pada muqaddimah dia. Syihabuddin Ar-Ramli, Ahmad Ramli, bapa. Anak dia tu Syamsuddin, ataupun dipanggil Jamaluddin juga gelaran, Muhammad Ramli. Wa Ibnu Hajar Al-Haytami, wa Abdullah bin Umar Al-Bamakhramah, wa Ibnu Qasim Al-Abbadi, Bakushair Ibnu Ziyad fi qarnil ashir, pada kurun 10. Kita nampak mereka ni duduk satu kurun ni. Wal Burhan Al-Birmawi, wa Ali Syabra Malisi, wal Rashidi, wa ghairihim fi qarni 11. Ni kurun ke-11 dah. Kemudian Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, ini sahib kepada apa? Kepada kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah. Faqihul Hijaz, wa Sulaiman Jamal, Hasyiah Jamal tu. Wa ghairuhum fi qarni 12. Kemudian datang Imam Bajuri, Imam Syarqawi Al-Bijirmi, wa Abdullah ibn Husin Balfaqih, wa Abdullah bin Ahmad Basudan, wa Sa'id bin Muhammad Ba'ishan, wa Abdullah ni, Sa'id Muhammad Ba'ishan ni, apa nama ni? Hasyiah Syarah Ba'ishan tu lah. Syarah Ba'ishan. Jadi kemudian siapa lagi? Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Masya Allah. Ini faqihul Yaman. Wa Ali Basabrin,
Dan juga selainnya pada kurun ke-13. Wasayyid Alawi bin Ahmad As-Saghaf. Ini sahibu Tarsyih Mustafidin. Wa Ahmad bin Zaini Dahlan. Ni Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni. Tuan kitab Mukhtasar Jiddan. Dia faqih Syafi'i. Bushrul Karim. Ahsan. Terima kasih banyak. Bushrul Karim. Wa Syekh Said Bakri Syata. Said Bakri Syata. Ini sahibu i'anah ni. Wa Abdul Rahman Al-Mashhur wa Abu Bakar Abdul Rahman bin Syihab. Dan Abu Bakar bin Ahmad Khati Abdullah Bajammah wa Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian ramai lagi lah pada kurun ke-14. Okey. Ni ada ni. Ada sebahagian mereka guru kepada guru kita ni, guru pada guru kita ni, ulama-ulama Yaman ni. Jadi pengarang kitab Taqrirat Sadidah kita ni, dia pernah datang lah Malaysia. Alhamdulillah lah di daurah di Terengganu ni tak. Tuan kitab ni. Jadi apa nama ni? Beliau ini guru beliau dan guru pada guru beliau. Wa ghairuhum mimman abda'a wa dhahara wa allafa fil qurun mutaakhirah. Dan lain pada itu banyak lagi lah. Kemudian disebut di sini. Disebut siapakah ulama yang Syafi'iyah. Dia mazhab Syafi'i pada fiqh. Tapi dia juga ulama hebat dalam bidang-bidang lain. Bidang usul. Siapa? Usul fiqh. Ini ramai ni. Dan juga Usuluddin. Imam Juwaini, Imam Ghazali, dengan kitab-kitab mereka. Minal huffaz al-muhaddithin. Di kalangan orang yang hafal hadis, ahli hadis. Mereka ahli hadis, tapi mereka mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok, tidak ada pertentangan pun. Kenapa ahli hadis kena tak boleh bermazhab dengan mazhab fiqhnya? Ulama dahulu ahli hadis, tapi fiqhnya mereka ada mazhab. Mereka ada mazhab. Kan itulah antara contoh yang dibuat oleh para guru-guru kita lah. Antara Dr. Abdul Malik Sa'di, dia kata ahli hadis ni saidali, orang yang jual farmasis, orang dia ada obat ada pada dia, tapi preskripsi nak tahu penyakit ni obat banyak mana, itu siapa yang bagi? Doktor. Jadi faqih itu, ahli fiqh itulah doktor, farmasi itu ialah ahli hadis. Jadi ahli hadis ni dia ada bahan-bahan semua ada, tapi yang nak adunnya, nak sebut, nak bagi obat ni banyak mana ambil, obat ini awak ni sakit ni kena ambil obat ni, awak ni sakit ni, itu tugas doktor. Jadi doktor ni akan bagi akan tentukan penyakit apa, obat apa. Jadi kedua-duanya ada peranan tu. Bukan makna tak ada peranan. Tapi makna biarlah letak pada tempat yang betul. Kita lihat di sini ulama-ulama hadis terkenal mereka bermazhab. Imam Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Nuaim, Ibnu Munzir, Khattabi, Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain lagi lah. Wa minal mu'arrikhin, ni ahli sejarah pula, Ibnu Asakir, Az-Zahabi. Wa minal mutakallimin, ahli kalam, ulama-ulama Usuluddin, ahli kalam. Al-Halimi, lagi siapa? Fakhruddin Ar-Razi, Adududdin Al-Iji, Al-Amidi, Taftazani. Okay. Dan minal mata mufassirin ramailah tu. Qurra pun ramai. Ibnu Jazari, tengok tak ada dah kalau bab qurra ini orang Ibnu Jazari, masya-Allah lah. Makna kira bila sebut Ibnu Jazari, bab qurra ni orang terpaksakan sangat. Nampak tak? Imam Ibnu Jazari. Okey. Daripada ulama lughah pun ramai, Abu Hayyan, ulama sufi pun ramai juga. Okey. Kemudian ini sekarang ni tuan kitab kita ini dia akan buat secara ringkas apakah dibahagikan fasal mazhab Syafi'i ini kepada 5 fasal. Pertama, al-marhalatul ula. Fasal yang pertama taksis. Fasal peletakan asas. Ini
habis selesai fasa ini dengan wafat Imam Syafi'i. Jadi yang meletakkan batu asas tu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Datang marhalah yang kedua, iaitu marhalatun naqli. Marhalah fasal penukilan. Menukilkan mazhab dan pandangan imam. Ini tugas murid-murid beliau. Tak? Antaranya yang terkenal lah kitab Mukhtasar Al-Imam Muzani. Imam Muzani, murid kepada Imam Syafi'i ini, dia dalam kitab dia dinukilkan pandangan Imam Syafi'i. Kemudian marhalah ketiga, marhalatut tadwin, furu'il madhab. Fasal penyalinan furu' mazhab, pembukuan furu' mazhab, wa tawassu' fi masailihi, dan meluaskan pada masalah-masalahnya. Fasal ketiga ni lah. Lepas daripada itu, barulah kita tengok mazhab Syafi'i ni dicabang-cabangkan, dibuat masalah-masalah, difurukkan usul-usul tu, diluahkan masalah. Kalau macam ni berlaku, macam mana, apa hukumnya. Jadi dalam fasa inilah tengok zahirnya dua aliran, tariqatan, fi zuhuri tariqataini, dua aliran. Pertama tariqah Iraqiyin, yang kedua tariqah Khurasaniyin. Jadi kerana maklumlah mazhab ini bila dia berkembang satu tempat dan masyarakat tersebut dia menerima mazhab tersebut, maka maka bila begitu mazhab tersebut dia menjadi kadang-kadang menjadi satu, apabila dia ajar dalam satu tempat tu, dia ada trend dia ada cara dia. Jadi daripada ulama-ulama yang duduk di Iraq ini, ulama mazhab Syafi'i, mereka mempunyai satu cara dalam bagaimana mereka nak berinteraksi dengan nas Imam Syafi'i. Di balik sana pula, ulama-ulama Khurasaniyin yang bermazhab Syafi'i, mereka juga mempunyai cara yang tersendiri berinteraksi dan juga menyampaikan mazhab Imam Syafi'i. Ada bezanya. Sebagaimana kita tengok lagi nanti. Tariqah Al-Iraqiyin, mereka ni Syekh Abu Hamid Isfaraini, Mawardi, Abu Tayyib Al-Bandaniji, Mahamili. Tariqah Khurasaniyin ini Qaffal As-Saghir, Abu Bakar Al-Marwazi, Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Furani, Qadhi Husin, Abu Ali As-Sinji, Al-Mas'udi. Okay, tengok nota kaki ni, menarik ni. Dia kata, qala al-Imam an-Nawawi fi muqaddimati majmu'ihi. Imam Nawawi menyebut pada muqaddimah majmu' dia, tariqatu Iraqiyin fi naqli nususi Syafi'i wa qawaidi madhhabihi wa wujuhi mutaqaddimi ashabihi atqanu wa athbatu. Kelebihan tariqah Iraqiyin ialah pada menukilkan nas Imam Syafi'i dan kaedah mazhab serta wajah-wajah ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama awal pada mazhab Syafi'i ni. Mereka ini lebih atqan, lebih mutqin, lebih teliti dan lebih kuat dari segi penukilan. Jadi kelebihan tariqah Iraqiyin, ulama-ulama mereka ini, mereka sangat detail dan sangat teliti dalam menukilkan mazhab qaul daripada imam dan ashab. Min naqlil Khurasani ghaliban. Tengok ada perkataan ghaliban tu. Nampak? Jadi pada ghalibnya lah. Wa tariqatul Khurasaniyin, dan tariqah jalan ulama Khurasaniyin, ahsanu tasarrufan, mereka lebihnya ialah ulama-ulama tariqah yang duduk di Khurasan lah, dikenali sebagai Khurasaniyin. Mereka lebih elok tasarruf dengan nas, wa tafri'an wa tartiban ghaliban. Jadi masalah-masalah fiqh ini, ulama Khurasani ini hebatnya, lebihnya mereka susun penyusunan, pentafri'an masalah, tertib susunan itu. Mereka ni lebih mahir dalam masalah itu. Nampak? Jadi itulah zalika fadlullah yu'ti liman yasha. Ada Tuhan bagi hak ni lebih, hak ni ada orang ni lebih, hak ni. Nampak tak? Itulah kelebihan umat Muhammad ni. Kamu tidak tahu hak mana lebih. La tadri. Kamu tidak tahu adakah yang awal lebih baik ataupun yang akhir. Jadi ada yang Allah Ta'ala beri kelebihan ikut ni, ada yang Allah Ta'ala beri kelebihan ikut cara lain. Okey. Mana tadi? Kemudian
Marhalah yang keempat, marhalatut tahrir. Marhalah tahrir. Tahrir kita nak terjemah macam mana ni? Apa nama ni? Mazhab tersebut dihuraikan. Tak, di mazhab tersebut disusun dan kita panggil apa? Dimurnikan. Tak? Dimurnikan. Itu berlaku pada kurun apa? Atau marhalah yang keempat. Tak? Marhalah yang keempat. Masa itu berlakulah apa nama ni? Penapisan dan pemurnian mazhab. Kanat ala yadai syaikhai mazhabi. Berlaku marhalah ini secara jelasnya pada dua orang syekh ini. Siapa dia? Ar-Rafi'i wan Nawawi. Mereka itulah yang menyaring mazhab. Dialisis. Ustaz Abdul Hakim kata dialisis. Dialisis jadi proses tahrir, penyaringan dan juga proses tahrir yang dibuat ini jelas berlaku dibuat oleh Imam Nawawi dan Rafi'i fi kutubihima allati min ahammiha al-Muharrar, kitab Imam Rafi'i, wa Syarhil Kabir juga Imam Rafi'i, wa Syarhis Saghir dan juga Imam Rafi'i juga ni. Kilahuma alal wajiz. Ini kedua-dua syarah Saghir dan Kabir ni syarah kepada kitab Wajiz bagi Imam Al-Ghazali. Wa thalathatuha li Rafi'i. Ketiga-tiga itu Imam Rafi'i karang. Wal Minhaj dan kitab Minhaj, wal Majmu', Syarhil Muhadzab, Syarah Muhadzab Imam Syarazi, wa Rawdatit Talibin thalathatuha lin Nawawi. Ketiga-tiga bagi Imam Nawawi. Jadi mereka ni telah melakukan satu pekerjaan yang sangat payah, yang beri kepada kita khulasah dah. Bagaimana kita nak dapatkan hari ni minyak kan? Minyak kelapa contoh. Minyak kelapa, kalau minyak kelapa sekarang ni minyak kelapa sawit kan? Dulu minyak kelapa macam mana orang kena ambil kelapa, potong kelapa, lepas tu keluarkan isi, lepas tu masak dalam masa yang lama sehingga akhirnya terhasil minyak kelapa. Yang kita siap boleh gunakan minyak kelapa untuk masak, untuk pakai, untuk lomo. Jadi Imam Nawawi Rafi'i ni dia dah selamatkan kita, dah ringankan kita daripada tugas yang mencari kaul ashab dan memilih pandangan rajih daripada mereka. Dia beri kita ini pandangan. Kalau ada yang kuat juga dia bawa pandangan kedua gitu aje. Kalau kuat khilaf lagi ada beberapa pandangan, cuma pandangan yang syaz ataupun yang tidak dinisbahkan kepada mazhab, itu ditolak tepi dah. Ataupun nukilan yang salah nukil ditolak tepi dah. Jadi banyak jasa beliau Imam Nawawi dan juga Rafi'i. Haitsu qama bitahriri masailil madhhab, dengan dia melakukan proses penyaringan masalah-masalah dalam mazhab ini, wa adillatihi dan juga dalil-dalilnya, wa tarjih baina riwayatil madhhabi wa aqwali, dan mentarjihkan antara riwayat-riwayat mazhab dan pandangan mazhab. Kemudian datanglah marhalatul khamisatu, marhalah yang kelima, marhalatul istiqrar. Marhalah fiqh tu dah jadi tetap, dah jadi kejat, dah kemas dah. Tatamathalu fi juhudil al-faqihaini. Ini boleh kita gambarkan pada usaha yang dilakukan oleh dua orang faqih yang besar. Siapa dia? Ibnu Hajar Al-Haytami fi kitabih Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, wa Syamsi Ramli fi kitabih Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Jadi dua orang inilah lepas pada itu dikenal sebagai siapa nama ni? Ibnu Hajar dan juga Imam Syekh Muhammad Ramli. Haitsu qama, mereka ini melakukan bitahriri ma lam yatakallam fihi syaikhan. Tugas mereka ini, mereka mentahrirkan, mereka membuat penelitian kepada hukum yang tidak dibicarakan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i min aqwalil mazhab wa riwayati, daripada qaul mazhab dan riwayat dia. Jadi kalau ada masalah-masalah yang mungkin terlepas pandang oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, ataupun ada masalah yang belum berlaku dan belum dibahaskan pada zaman Imam Nawawi dan Rafi'i, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ni, dia istidrak balik. Marhalah ini sama ke dalam mazhab lain dan bidang lain? Mazhab apa? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Ahmad, dia ada marhalah dia sendiri ni.
dia ada marhalah dia sendiri. Dia ada tertib bagaimana susunan tarjih dan susunan ulama dia ada. Dia lain. Bukan makna kita tahu mazhab Syafi'i ni kita pun nak applykan sama pada mazhab ni. Tak. Masing-masing dia ada manhaj yang tersendiri. Jadi kita kena ngajilah daripada ahli mazhab masing-masing tu. Okey. Wa qama bi istidraki ma baqiya min furu'il mazhab, dan dia melakukan istidrak, pencarian kepada apa yang tertinggal daripada furuk-furuk mazhab lain yang belum disentuh. Wa tatabbu'i masaili, dan mencari masalah-masalah fi syatal abwab, pada keseluruhan bab-bab dalam fiqh. Mereka inilah yang berjasa menyampaikan dan menghidangkan kepada kita pandangan-pandangan masalah-masalah bagi hukum-hukum bagi masalah-masalah fiqh, sehingga sampai kepada kita. Okey. Walamma kana al-madhhabu qad tamma tahqiquhu, apabila mazhab itu telah sempurna dah ditahqiqkan itu pada tangan Imam Nawawi dan Rafi'i, wastaqarrat baqiyatu mabahithi ala yadi Ibn Hajar wa Ramli, dan jadi tetap dan kejat dan kemas perbincangannya di atas jasa dua orang imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Faqad irtadal ulama al-mutaakhirun, maka telah redha dan telah bersepakat, telah meredai para ulama mutaakhirin kutubahum fil fatwa. Maka ulama-ulama lepas pada mereka tu, mereka kata beginilah, 4 orang ini kita ambil. Nampak tak? Imam Nawawi, Rafi'i, kitab-kitab mereka lah yang kita akan khidmat. Kitab Ibn Hajar dan kitab Syekh Ramli inilah pandangan mereka yang kita ambil. Nampak? Jadi kerana itulah datang ulama mutaakhirin, mereka berkhidmat kepada keempat-empat orang imam ini. Faqad ittafaqa alaihi syaikhan. Fama ittafaqa alaihi syaikhan, maka apa yang disepakati oleh Imam Nawawi, Rafi'i, fahuwal mu'tamad. Kalau satu masalah itu disepakati oleh Imam Nawawi, Rafi'i, sepakat, hak tu mu'tamad. Mafish kalam. Tak ada kompromi lagi lah. Bila pandangan itu disepakati oleh dua orang ni, maka dengan sendirinya hak tu dikira pandangan mu'tamad. Okey. Wa in ikhtalafa, kalau berbeza pula, ini dia akan sebut. Ini perbincangan tentang bagaimana tarjih aqwal dalam mazhab Syafi'i ni. Nampak tak? Jadi kalau bersepakat, maka kita terima itulah. Kalau khilaf pula. Wa in ikhtalafa, jika mereka khilaf, quddiman Nawawiyyu, maka didahulukan pandangan Imam Nawawi. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi ni antaranya dia datang lepas daripada Imam Rafi'i. Dah tengok dia kata. Tak tulis sini dalam masalah. Imam Nawawi ni lebihnya lagi, beliau ni mulim fi akthar min ulum wa fil hadis. Beliau ni masya-Allah dalam bidang hadis. Imam Nawawi ni jago dalam bidang hadis juga. Maka fiqh dengan hadis ni tak lari sebenarnya. Kita mempunyai senarai ulama yang panjang dalam mazhab Syafi'i yang mana mereka ni pakar dalam bidang hadis. Jadi tak timbul masalah kenapa Imam Syafi'i tolak hadis sahih. Bukan masalah tolak kerana semata-mata tolak, bukan. Penolakan hadis tu ada sebabnya. Tidak akan ditolak hadis itu kalau hadis itu sabit dan sahih, kecuali ada sebab lain yang lebih kuat. Nampak? Itu yang kita kena mengaji dan lihat bagaimana uraian ulama apabila berlaku perbezaan ataupun ikhtilaf pada hadis itu. Okey, jadi di sini tengok. Kalau berlaku khilaf antara Nawawi, Rafi'i, maka diambil pandangan Imam Nawawi. Okey, Imam Nawawi kitab dia banyak. Macam mana kita nak pilih? Wal muqaddamu min kutubin Nawawi at-tahqiqu fal majmu' fat tanqih. Yang didahulukan daripada kitab Imam Nawawi ini ialah kitab tahqiq, kemudian ni kitab majmu', kemudian kitab tanqih. Ada yang mendahulukan dia, ada juga. Nanti kita tengoklah, ada yang mendahulukan tanqih dulu atas majmu'. Ini pandangan yang dibawa oleh Syekh kita. Dia kata dari segi tertibnya yang satu, kemudian majmu', kemudiannya tanqih.
Fawrawdatu, kemudian Rawdah. Fal Minhaj, kemudian kitab Minhaj. Wa Fatawihi, kemudian fatwa dia, fatwa Imam Nawawi. Dihimpunkan oleh anak murid dia, Ibnu Attar. Kemudiannya kitab Syarah Muslim, Al-Minhaj fi Syarhi Muslim, Sahihi Muslim Ibn Hajjaj. Syarah Muslim. Fatashih Tanbih, kemudian Nukat. Ini turutan dia. Okey. Kemudian itu tertib susunan karangan Imam Nawawi yang didahulukan dalam fatwa. Jadi bukan sebarangan. Ni orang sekarang ni masalah juga. Dia kata, awak mazhab Syafi'i kenapa tak baca kitab kenapa tak baca kitab Imam Syafi'i? Kan mazhab Syafi'i kan? Kenapa ambil pandangan Imam Nawawi? Kenapa ambil pandangan Ibnu Hajar? Ini orang tak faham kaedah bagaimana ulama menyusun manhaj dalam istimbat dan pentajihan hukum. Bagaimana manhaj dalam susunan kitab-kitab yang nak ambil untuk fatwa. Cakap sedap lah. Ya, kalau kepada orang awam, memanglah orang akan betul juga. Kita mazhab Syafi'i. Kita bukan mazhab Nawawi. Kita bukan mazhab Ibnu Hajar. Kita mazhab Syafi'i. Kita ikutlah pandangan Imam Syafi'i dalam kitab. Orang ini sebenarnya dia tidak melalui proses pengajian mazhab dengan cara betul. Itu je lah. Panjang-panjang tak boleh balah pula. Okey. Jadi, tengok. Dalam kitab Imam Nawawi sendiri pun, ada kitab yang ulama' dahulukan, ada yang ulama' kediankan. Nampak? Sebab apa? Sebab dari segi antaranya ialah melihat kepada masa. Jadi, kalau kitab itu terkemudian, biasanya kitab itu akan diletak dahulu. Maknanya kalau nak tarjih, ambil pandangan yang terakhir. Pandangan yang terkemudian dalam kitab-kitab terakhir itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Wa tajuzul fatwa biqauli kulli minhuma. Bolehlah fatwa dengan mana-mana fatwa Imam Nawawi Rafi'i inilah. Wa mattafaqa alaihi Ibnu Hajar war Ramli min al-masaili allati lam yabhathha man qablahuma fahuwa al-mu'tamad. Okey, kemudiannya selesai. Kalau masalah tersebut tidak dibahaskan lagi oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, jadi Imam Ibn Hajar dan juga Imam Syekh Ramli ni, kalau dia sepakat pada satu masalah, maka itu jadi muktamad dah. Pandangan yang disepakati oleh Ibn Hajar dan Syekh Muhammad Ramli itulah pandangan yang muktamad. Wa ini ikhtalafa fa ahlul Hijaz wa Hadramaut yuqaddimuna Ibn Hajar. Okey. Kalau khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli. Jadi antara Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli, maka di sini berlaku khilaf lah mengikut kepada tempat, iklim. Iklim maksudnya tempat lah. Kadang-kadang tempat ini lebih cenderung kepada pandangan Ibnu Hajar. Ada tempat lain pula cenderung kepada pandangan Syekh Ramli. Maka di sisi ulama Hijaz dan Hadramaut, mereka mendahulukan pandangan Ibnu Hajar. Okey, tengoklah. Dalam pandangan Ibnu Hajar pula, kenapa ulama Hijaz dan Hadramaut ini mendahulukan pandangan Ibnu Hajar? Kalau kita mengaji dengan masyayikh di Hadramaut, memanglah Ibnu Hajar ni. Sebenarnya ada satu lagi yang makna kita kata memang kuat Ibnu Hajar lah. Kuat Tufah ni, itu ulama Akrad. Ulama Akrad. Antara guru yang sempat kita mengaji dulu, Syekh Mullah Dr. Ramadan Al-Kiki, dia pernah sebut kata Tuhfatul Muhtaj, Tuhfah ini Quranul Akrad. Tuhfah ini Quranul Akrad. Tuhfah ini Quran bagi orang Kurdi. Orang Kurdi kalau kitab Tuhfah tu memang Masya Allah lah, mereka sangat khidmat dan sangat cakna membaca kitab Tuhfah ni. Rasanya kitab Tuhfah yang ada tahqiq terbaru ni kan, juga daripada ulama-ulama Kurdi itulah. Yang cetakan baru ni siap dengan tahqiq itu mereka di kalangan ulama-ulama Kurdi yang berkhidmat kepada kitab Tuhfah Ibn Hajar ni. Okay, kenapa mereka mendahulukan Ibn Hajar? Li'iddati asbabin. Ada banyak sebab. Minha antaranya quwwatu mudrakihi, kekuatan mudrak. Mudrak ni kita panggil dalil.
kuat dalil di sisi Ibnu Hajar tu. Dalil yang dibawa didatangkan oleh Ibnu Hajar tu kuat. Wattisa'uhu, dia kalau baca mudrak itu. Kalau baca mudrak maknanya dalil lah, tempat ambilan dia, tempat ambilan. Kita kata mauridul irad, mauridul urud, tempat ambilan dalil. Itu boleh kata dalil. Kalau baca mudrik, kekuatan akal. Quwwatul mudrik, kekuatan akal. Jadi ada ihtimal dua lah tu. Yang kedua, antara sebab mereka memilih Ibnu Hajar, wattisa'uhu fi ilmil hadis. Luasnya Ibnu Hajar ini dalam ilmu hadis. Oh, masya-Allah, Ibnu Hajar pun dalam ilmu hadis ni orang yang mutabahhir, yang luas ilmu, lautan ilmu. Kama yu'khadhu min muallafatihi, sebagaimana dapat kita kenali daripada penulisan dia. Wal muqaddam. Sekarang ni kitab Ibnu Hajar dalam fiqh pun banyak. Maka ulama telah meletakkan dan menyusunkan mana yang patut didahulukan dalam mentarjihkan hukum. Mudrik huwa al-aql, Ustaz Maulana Ustaz Raziz. Jadi kalau mudrak tadi maknanya tempat ambilan bagi hukum tersebut, yang kita berkata dalil lah. Dalil atau illah. Kalau mudrik tu maknanya akal dan juga kebijaksanaan, ketajaman Imam Ibnu Hajar ini. Wal muqaddam min kutubihi, yang didahulukan daripada kitab-kitab Ibnu Hajar ni at-Tuhfah. Ni maklumlah, Tuhfatul Muhtaj ni yang didahulukan. Thumma Fathul Jawad, thumma al-Imdad. Kemudian Fathul Jawad, kemudian Imdad. Sebab apa Fathul Jawad dia? Kedua-duanya syarah irsyad belakang tu. Tapi kerana Fathul Jawad ni kemudian sikit. Kemudian. Dan dia ringkasan daripada Imdad. Maka hak kediang didahulukan dulu. Kerana lebih perkataan Syekh tu yang terkemudian itu yang terkemudian itu, itulah yang dianggap sebagai lebih aula untuk difatwakan. Fathul Jawad, thumma al-Imdad, thumma al-Minhaj al-Qawim ataupun al-Manhaj al-Qawim. Kemudian Syarah Ubab, thumma Fatawi, kemudian fatwa-fatwa. Tapi kalau kita tengok nanti, kalau dalam sebahagian kitab orang membuat tambih sini masalah Syarah Ubab ni, Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab al-I'ab, Syarah Ubab ni, dia tujuan kitab tu dia jam'ul al-aqwal wal ara'. Sebab itu dia kemudian sikit, dia menghimpunkan pandangan-pandangan. Adapun pandangan hak rajihnya, nak ambil atau tak ambil di Syarah Ubab ni, orang ambil hak tu di kitab Tuhfah wa awal-awal tu. Okey. Jadi nampak dari segi kedudukan Al-Manhajul Qawim ni syarah kepada Matan Bafadhal Masailut Ta'lim ni, ini juga antara kitab-kitab yang menjadi fatwa dan juga rujukan untuk kita mengeluarkan hukum. Okay. Kemudian katanya wa ahlus Syam, adapun ahlus Syam wa Misra yuqaddimuna Ramli, mereka mendahulukan Imam Ramli. Mereka ulama-ulama Syafi'i di Syam dan juga Mesir mendahulukan Imam Ramli. Mesir maklumlah sebab Imam Ramli orang Mesir. Syam pun samalah sebab dia maknanya daripada Mesir ke Syam tu berhampiran je lah. Maka mereka mendahulukan qaul Imam Ramli. Wa amma baqiyatu ashabi ta'alif, adapun baki ulama-ulama yang mengarang penulisan, allati yakthuru naqlu anha, yang banyak dinukilkan pada mereka, fayajuzul amal bi kulli minha, boleh kita beramal lepas pada itu. Siapa contohnya seperti Imam Zakaria Al-Ansari, guru pada Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli juga, Syekh Khatib Syirbini, dan juga muhasyi-muhasyi yang datang daripada itu. Okey. Illa matufiqa, fayajuzul amal bi kulli minha wal ifta illa matufiqa ala annahu ghalatun as-sahwu. Ini perlu kepada ittisaq al-qiraah dan juga pembacaan. Kenapa?
nak tahu ghalat, tapi ghalat ni senang je. Ulama-ulama mutaakhirin biasa mereka dah buat tambih dah. Ada kalam, sebahagian kalam-kalam daripada Ibnu Hajar ke apa ke yang berlaku ghalat atau sahwun, atau daripada sahibul kitab berlaku sahwun atau ghalat, biasa ulama yang mensyarahkan ataupun membuat hasyiah dia akan tambihkan pada tempat-tempat tersebut. Kecuali yang berlaku salah, ghalat ataupun sahwun ataupun dhaif sangat, maka waktu tak boleh ambil lah. Okey. Wala ya'rifu dhalika illa man akhadha 'ani syuyukh. Ini nampak. Syekh Hasan Kah kata pesan, orang tak dapat tahu tu kecuali orang yang belajar betul-betul daripada guru yang mahir dalam bidang ni. Yalah, kalau kita berjumpa moga-moga Allah Taala memperjumpakan kita kepada guru-guru yang mahir dalam bidang ni, kita akan dapat rasa bahawa fiqh itu sebenarnya manis. Fiqh itu menarik. Dan fiqh itu sebenarnya bukan makna jumud. Bukan kena hafal, bukan ni. Kita akan dapat rasa bagaimana disebut oleh para ulama-ulama bahawa mereka ni zaman dulu tak ada TV, tidak ada permainan malam-malam. Apa yang mereka buat? Muzakarah fiqh. Mereka akan buat lepas pada waktu isyak. Kalau tak tidur lagi lah. Tidak sunat tidur kan. Sunat tidur awal. Tapi kalau berlaku majlis ilmu, mereka akan muzakarah fiqh. Sebab apa? Di situ akan melatih malakah fiqhiyah, bagaimana kita nak tadrib kita punya akal pemikiran untuk mengeluarkan hukum. Okey. Ustaz Abdul Latif dia tanya, kalau Malaysia hak mana? Malaysia ini sebenarnya kalau ikutnya, kerana asal kita datangnya daripada ulama-ulama Yaman yang membawa Islam dan juga fiqh kepada tempatan ni, kebanyakannya daripada pandangan Ibnu Hajar lah. Namun apabila dah ramai daripada asatizah, orang-orang Malaysia ni mengaji di Mesir dan mereka mengaji kitab. Dan di pondok-pondok pun diajar. Maka kalau guru tu mengajar fiqh, contohnya guna kitab Iqna' ataupun kitab Syarah Siti Masalah, hak tu memang akan bawa pandangan Syekh Ramli lah kebanyakannya. Akan menghala kepada pandangan Syekh Ramli. Adapun orang mengajar kitab Tufah mungkin payah nak cari, mungkin wallah alam mungkin ada lah, tapi jarang lah, boleh jadi ada. Yang bawa aliran kitab-kitab yang mengajar di surau ataupun di madrasah, kitab-kitab yang mana kitab Ibnu Hajar, contohnya Syarah Muqaddimah Hadramiyah ataupun mengajar Fathul Mu'in, maka pandangan yang dibawa kepada masyarakat itulah pandangan Ibnu Hajar, gitulah. Jadi dah berlaku, kita kata percampuran tu. Ala kulli hal, yang ni yang perlu kepada orang yang bagaimana kita nak mengharmonikan. Sebenarnya tak ada khilaf banyak pun. Cuma mungkin berlakulah khilaf antaranya nak kira 3 rukun panjang. Bagaimana masalah-masalah yang dimaafkan 3 rukun panjang tu ada khilaf juga. Tapi benda yang kita kata furuk yang terlampau furuk sangat. Furuk kepada furuk sangat. Nampak tak? Tapi pada umumnya kita ni kalau antara Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli, pada kebanyakannya diambil kepada pandangan sebagaimana ulama' sebutlah, cenderung kepada pandangan Ibnu Hajar. Tapi nak kata secara 100% pun tidak. Boleh jadi orang ngaji Mesir, dia akan ambil pandangan guru mereka. Mereka mengaji kitab Mughni ke, mereka mengaji kitab Nihayah ke, ataupun kitab yang bawa kitab yang Mesriyun contohnya, mereka akan kuatkan pandangan Syekh Ramli. Okey. Ini dia didatangkan syair itu. Ahamu kutubil madhab. Kitab-kitab mazhab yang penting ni. Ini pelajar di FKI saya ni, di Uniza ni, yang mana kita mengajinya kitab Fi al-Manhaji kan. Kitab tersebut sebenarnya ada orang mempelekeh, saya tak apa setujulah orang kata mempelekehkan kitab Fi Manhaji. Dia kata kitab orang petani, kitab orang awam. Fi Manhaji ni lebihnya sebenarnya kitab Fi Manhaji walaupun bukan masalah banyak, tapi dia letak dalil. Perasaannya letak dalil. Dia letak dalil dan letak hikmat. Jadi Fi Manhaji, perbahasan dalam tu bila didatangkan dengan dalil, dengan hikmat, ada tujuan dan matlamat itu. Sebab apa? Kita maklum bahawa ulama' yang tulis Fiqh Manhaji, ulama' Syria. Dan di sana apabila dah masuknya
aliran tidak bermazhab ini, aliran-aliran Wahabi atau Salafi ni tak. Dia yang nak menanyakan dalil. Apa hukum ni? Mana dalil? Apa hukum ni? Maka kita lihat mereka ni membawa satu rupa baru. Rupa baru bagi fiqh untuk memudahkan. Ya, memang boleh sesuai untuk baca awam, tapi juga perbincangan dalil dan juga itu antara keistimewaan dan yang ada dalam fiqh manhaji. Dia buat datang dalil, buat datang hikmat. Jadi kalau berlaku hujah kata apa dalil ni? Ni ada ni. Ini dalilnya. Tak, ini dalilnya. Ini hikmat dia, ini sebabnya kan ini. Memang dalam kitab tu tidak didatangkan furuk-furuk yang banyak. Sebab matlamat penulisan tu kena tengok. Jadi bila begitu, maka kitab fiqh manhaji dia ada matlamat dia ada sebab penulisannya. Dan kalau kita tengok antara yang menarik dalam fiqh manhaji ni, masalah-masalah baru yang tidak ada dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab turah, dia ada bawa. Tamanya masalah muamalat. Masya-Allah. Jazahumullahul khairal jaza, ulama-ulama yang tulis kitab pengarang-pengarang fiqh manhaji tu berapa orang tu kan? Mereka itu ada menyelitkan masalah-masalah yang kontemporari yang ada berkaitan dengan semasa. Jadi makna nak mengatakan bahawa lekeh sangat, saya tak bersetujulah. Pandangan masing-masing lah, pandangan masing. Yalah, bahasa mudah, memang bahasa mudah tujuannya untuk memudahkan lah. Tapi dengan perbincangan dalil dimasukkan sekali. Dan isu-isu baru. Dan perbincangan bab riba sangat cantik dalam masalah tu. Dia boleh susun perbincangan muamalat riba tu dengan cara susunan yang bagi kita susunan yang menarik, susunan yang baik dan jelas. Okey. Soalan daripada Ustaz Muhammad Raziki ni tanya, jika bertembung antara pandangan Imam Ibn Hajar dan Ramli, lalu dia ambil yang paling ringan dari keduanya, boleh tak? Ulama kata boleh, tak ada masalah. Boleh. Hak dua tu boleh pilih. Hak tu boleh pilih antara kedua tu, tak ada masalah. Okay. Selagi mana pandangan satu lagi tu tidak sampai pada tahap mana? Tahap yang dhaif ataupun syaz. Okay. Ada ulama sebut tu boleh pilih antara dua itu, pilihlah mana nak. Okay. Terima kasih Syekh Mustafa Bura, Dr. Mustafa Khin. Ada seorang lagi Al-Syarbasi tak? Apa nak Syarbaji. Kemudian katanya mana dia? Wa tanqasimu kutubul fiqhi ila aqsamin. Okey, sekarang ni Syekh kita akan nyatakan bagaimana kita nak tengok kitab-kitab fiqh ni. Jadi kitab fiqh ni kita boleh bagikan kepada beberapa kelompok, beberapa kumpulan. Pertamanya mutun. Ada bentuk kitab yang berbentuk matan. Ada syarah, ada hawashi, ada fatwa. Wa ghairi dhalik, dan lain daripada itu banyaklah. Dan dia sebut sekarang ni kitab-kitab yang masyhur, yang penting, yang biasa diajar dan digunakan. Ini penting, terutamanya pada pelajar-pelajar saya di Uniza yang ada ikut malam ni. Tujuan diadakan kita kata sebagai perkongsian secara live ni untuk memberi, kerana mereka tak sempat dalam PKP macam ni, dan subjek khusus ni tak ada. Ada subjek fiqh ibadat, fiqh muamalat, tapi asas bagaimana nak faham fiqh tu, sebab saya fikir penting. Jadi sebab tu antaranya tujuan utama buat malam ni untuk pada mereka yang lihat lah, kalau tak lihat agak lihat lepas ni lah, supaya kurang-kurangnya kita biar tahu di mana duduk letaknya fiqh kita ni, ya. Dan kat mana kita nak rujuk kitab fiqh ni, bukan kita buka laman web mana-mana dalam internet kita ambil je, lepas tu kita susun-susun buat bahas. Kadang-kadang tu dok tukar langsung, copy paste 100%. Ni nak kata tak reti, nampak tak? Okey. Minal mutun, antara matan Ar-Risalah Jami'ah lil Imam Said Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini juga ni disebut kitab-kitab yang ringkas, matan-matan yang sesuai untuk kita mendaki pengajian fiqh secara apa? Secara bermanhaj. Kemudian Safinatun Najah.
Alhamdulillah. للشيخ سالم بن سمير الحضرمي والمختصران الكبير مقدمة حضرمية. ini mukhtasar مقدمة حضرمية. والصغير dipanggil mukhtasar latif. Mukhtasar latif. Kilahuma li Syekh Allama Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Mukhtasar Bafadal ni. Muqaddimah Hadramah ni ramailah asatizah kita mengajar ni. Bagus ni. Dalam Muqaddimah Hadramiyah ni, kelebihan dia ialah ba azan. Ba azan. Sebab itu dalam maksud wa'adzin fi Bafadal. Antara matan yang paling panjang bahas ba azan ialah Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah paling panjang bahas ba azan. Okey. Jazakumullahu khairan. Man dhamina min dhimnil kutub. Man dhamina al-kutub man dhamina al-kutuba dhamina bil futuh. Man qara. Kitab apa tu? Kitab kita baca ni Takrirat As-Sadidah. Okey. Kemudian Yaqut Nafis lil Allamah Said Ahmad bin Umar Syatiri. Kelebihan kitab Yaqut Nafis ni, sebagaimana Syekh Saud Al-Jidhi kata, Yaqut Nafis ni dalam bab muamalat bagus kerana dia buat secara jelas. Dia bahagikan kepada ta'rif, rukun, syarat. Nampak? Ta'rif min dhimnil kutub. Ke macam mana? Tak baris sikitlah. Min dhimni mana tadi? Sambung balik. Sambung balik. Jadi antara kelebihan Yaqut Nafis ni ialah susunan terutamanya dalam bab-bab muamalat tu dia buat kesimpulan dah. Letak rukun, syarat. Jadi terutamanya nak menghafal bagi rukun-rukun, syarat-syarat, ta'rif, mudah daripada sini. Bab Yaqut Nafis. Kitab Yaqut Nafis. Kemudian matan yang biasa kita dengar, matan Ghayah wa Taqrib. Matan Abi Syuja' lil Imam Abi Syuja' Al-Asfahani. Ini ni walaupun dalam matan itu tidak panjang dan ada masalah yang bukan muktamad, tapi masya-Allah Allah Taala wada'a fihi al-barakah. Allah Taala letak padanya barakah. Buktinya ialah al-qabul al-wasi', penerimaan yang luas, orang terima dan orang khidmat kepada matan Abi Syuja' ni. Ada Manzumah Safwah Zubat, ada Manzumah Safwah Az-Zubat. Okey. Ni matan Zubat lah ni. Matan Zubat. Lil Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Raslan wa Umdatus Salik li Imam Ibnu Naqi wa Tanbih wal Muhadzab li Imam Syirazi wa Minhajut Talibi wa Rawdah lin Nawawi wal Irsyad li Ibnu Mukri. Okey. Minasyuruhi. Di antara syarah-syarah. Okey, sekarang ni bila kita maklum bahawa kitab tadi matan itulah yang ulama jadikan sebagai silibus ataupun asas pengajian dan pengajaran, maka di sana ada syarahnya. Maka pengarang kita mendatangkan syarah bagi kitab-kitab tersebut. Ni sebutlah ni. Jadi ini kitab-kitab ni kalau ada duit sikit, sekarang ni pun boleh download internet pun ada kan. Tapi ada, eloklah kita beli dan kita belajar, cari guru untuk belajar kitab ni. Nailur Raja Syarah Safinatun Najah bagi Syekh Ahmad Al-Masyatiri, Bushrul Karim, Muqaddimah Hadramiyah. Ni juga Syarah Ba'isyan ni. Sehingga Syekh Sa'ud kata Bushrul Karim ni dia Tuhfatul Asghar. Sebab dalam tu memang dia akan ambil pandangan Ibnu Hajar dan Tufah. Cuma Tufah ni perbincangannya panjang. Panjang. Ba'isyan dia ambil, tapi Ba'isyan Muqaddimah Hadramiyah ni bab ibadat je. Dia tak ada muamalat, munakahat tak ada. Jadi tapi dalam tu boleh kita anggap sebagai pandangan-pandangan apa? Pandangan-pandangan berkaitan pandangan muktamad yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar. Okey. Mana tadi?
Wa syarhu Ibn Qasim Al-Ghazi Alamati Ibn Syuja'. Lepas tu Iqna'. Ni banyak ni. Ni antara kitab-kitab yang dijadikan pengajian. Jadi bila kita tahu begitu, maksudnya kitab inilah yang sayugia. Kalau kita nak mengaji dan faham fiqh, kita laluilah kitab-kitab ini. Bukan senang-senang kita ambil. Kita ni nak mengaji fiqh. Kita buka kitab Minhaj. Kita buka kitab, kita buka kitab Syarah Majmu'. Majmu' Syarah Muhazzab. Kita nak mengaji fiqh ni, kita baca Mukhtasar Muzani. Kita baca Nihayatul Matlab. Nampak tak? Itu tak kena lah tu. Tak kena. Kemudian dia kata, Fathul Alam. Ini juga antara rujukan. Dia menghimpunkan banyak aqwal dan mazhab Syafi'i. Syarah Syekhul Islam Zakaria Ansari, kitab Manhaj Fathul Wahhab dia. Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain. Dan syarah-syarah Minhaj bagi Imam Nawawi. Ni syarah Minhaj yang 4 ni. Kanzul Gharibin, Imam Mahalli. Syarah Khatib, Mughnil Muhtaj. Lepas tu Nihayatul Muhtaj dan juga Tuhfatul Muhtaj. Wa minal hawashi al-mufidah, dan di antara hasyiah al-mufidah yang sangat bermanfaat ialah hasyiah Imam Bajuri. Kemudiannya ini hasyiah I'anatul Talibin, hasyiah Syarqawi ala Tahrir, Hawashi Madaniyah. Ni syarah Sulaiman Kurdi ni. Saya Muhammad Sulaiman Kurdi. Ni juga antara yang kita banyak rujuk lah. Guru kita pun Syekh Sa'ud biasa sebut kitab Hasyiah Al-Madaniyah, Hawashi Al-Madaniyah. Kemudian Hasyiah At-Tarmasi. Ni Masya Allah ni. Ni siapa ada duit sikit, belilah nuskhah Hasyiah Tarmasi. Syarah kepada mana? Kepada Manhajul Qawi. Ni ulama Indonesia ni, di Tarmas Indonesia. Hasyiah Al-Bijirmi Alal Iqna'. Lepas tu Sulaiman Jamal dan Bijirmi Alal Manhaj Ala Fathul Wahhab. Ini tabaqah ataupun kitab yang berbentuk hasyiah-hasyiah. Jadi pembacaan hasyiah ni sebenarnya kerana hasyiah ni dibincang banyak aspek. Dia bukan fiqh saja, kadang dibincang lughah, kadang dibincang berkaitan dengan dia bawa datang aqwal lain, irad dengan i'tirad. Jadi membaca hasyiah ni pun perlu kepada kita mendalami asas dululah. Lepas tu Syekh Asyarwani, Al-Abadi, ini hasyiah pada Tufah. Kemudian hasyiah Syekh Qalubi Amirah pada Mahalli, Syabra Malisi dengan Rashidi pada Nihayah. Okey, pada kitab-kitab fatwa saya langkah je lah. Antara yang biasa kita rujuk ni apa dia? Fatwa yang biasa, yang kerana kitab ni, fatwa ni biasa dirujuk di bahagian kita ialah Bughyah Al-Mustarsyidin. Bughyah Al-Mustarsyidin. Kemudian ini kitab-kitab yang ditakhrijkan, hadis-hadis yang berkaitan digunakan oleh ulama Syafi'iyah. Okey, itu kitab-kitab tarajim berkaitan dengan nama-nama ulama Syafi'i. Ini mazayat saya langkah lah. Okey. Jadi daripada kitab takrirat ni boleh kata kita dah selesai. Cuma saya di sini nak datangkan daripada kitab Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain. Tengok. Dia bagi tambih di sini. I'lam annal kutuba al-mutaqaddimata ala syaikhaini la yu'tamadu syai'un minha. Dia kata kitab-kitab yang terdahulu daripada Nawawi dan Rafi'i tidak dipegang sesuatu pun illa ba'da mazidil fahsi wat tahari, kecuali setelah ditilik betul-betul dan dicari dan diperhatikan betul-betul, diselidik betul-betul, hatta yaghliba 'ala dhanni annahu rajihu fil mazhab, sehingga ghalib di atas zan bahawa itulah pandangan yang rajih dalam mazhab. Yang ni yang kita kata ulama apabila dah Imam Nawawi Rafi'i telah kita kata membuat saringan pandangan, maka ulama dah tak tengok dah kitab-kitab sebelum tu. Sebab apa? Sebab ni lah. Kitab-kitab sebelum Nawawi Rafi'i ni, kerana kitab itu masih belum disaring, masih belum diasingkan pandangan yang tidak sabit daripada pandangan yang sabit, pandangan yang lemah daripada tidak lemah, pandangan yang syah daripada pandangan kuat. Kalau kita nak kembali kepada kitab sebelum mereka, kita kena buat. Dah sanggup ke kita buat penelitian, pengkajian? Sanggup masing-masing lah tu. Dengan keadaan kemampuan ni,
pada ghalib kata, pada adatnya, tak ada kemampuan lah. Kita nak kembali kepada kitab sebelum Nawawi Rafi'i. Bukan tak boleh baca, dah kata ada dia orang mengajar kitab betul lah boleh mengajar kitab mengajar baca terang, tapi faham ke tidak apa yang bainas sutur, yang terdapat di antara perkataan-perkataan Imam Syafi'i, apa yang nak disampaikan, itu yang perlu kepada orang yang betul mahir. Kalau sekadar baca terang gitu, memang boleh baca. Dia ada pelekeh pula kata ustaz-ustaz kita ni tak reti nak baca kitab saya mengajar kitab ada orang pelekeh gitu. Tengok mengajar macam mana? Mengajar baca terjemah. Itu bukan cara pengajian fiqh. Nampak tak? Bukan cara pengajian fiqh sebegitu. Dia, kalau kita lihat, kalau kita kaji kalam Imam Syafi'i tu, dalam setiap perkataan dia tu, antara huraian-huraian tu ada benda yang nak disampaikan tu. Ada wajah istidlalnya. Ada cara takhrij je. Ada kaedah yang diselitkan di situ. Jadi itu yang memerlukan kepada ulama-ulama yang menghuraikan. Okey. Jadi kalau kita nak kaji sebelum tu, kita kena buat kerja, kita kena fahs, kita kena analisis, kita kena cari pandangan itu sehingga ghalib zam bahawa pandangan yang kita pilih itu ialah pandangan rajih dalam mazhab. Wa annal mu'tamada fil madhhab lil hukmi wal fatwa. Ni pandangan muktamad untuk berhukum dan fatwa, mattafaqa alaihi syaikhan, apa yang disepakati oleh Nawawi dan Rafi'i. Fa in ikhtalafa kalamuhuma fama jazama bihi Nawawi, kalau khilaf maka ambillah Imam Nawawi. Fa in lam yajzim bi syai'in fama jazama bi Rafi'i, kalau Nawawi tidak jazam, tidak memutuskan satu hukum, maka ambillah pandangan Rafi'i. Fa in lam yajzima bi syai'in fama rajjahahu aktsaru fuqaha fa a'lamuhum fa awra'uhum. Kalau tidak dua-dua orang ini tarjihkan mana-mana, maka ambillah pandangan fuqaha yang ramai, yang lebih alim, kemudian yang lebih wara'. Wa qala al-mutaakhirun, kata sebahagian ulama mutaakhirin, walladhi yata'ayyanu i'timaduhu anna ha'ula'il a'immata min arbabi syuruhil hawashi wal hawashi. Kita antara perkara yang ta'ayyan, yang mesti dan perlu, ialah kita berpegang kepada mereka para imam-imam yang mengarang kitab-kitab syarah dan hawashi seperti Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Syekhul Islam, Zakaria Ansari, Khatib dan seumpamanya. Kulluhum imamun fil madhhab. Mereka itu imam dalam madhab Syafi'i ini. Yastamidu ba'dhuhum min ba'd. Sebahagian mereka mengambil pada sebahagian yang lain. Kadang-kadang kita buka kitab Mughni. Dalam Mughni ni nas yang sama macam dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah ada nas sama dalam kitab, contohnya Imam Ramli, atau Imam Ramli ada nas yang sama dalam Tuhfah. Jadi sebahagian tu ambil daripada sebahagian yang lain. Kadang-kadang nas itu ada sedikit sahaja perbezaannya, ataupun kadang-kadang sama terus ada. Nampak tak? Mungkin bukan mereka tiru kitab kawan dia, tapi nas tersebut ada pada ulama sebelum tu. Jadi mereka nukilkan sahaja. Jadi boleh kita ambil mana-mana. Sebab itulah kita tengok kitab-kitab mereka inilah yang diajar di tempat kita. Kitab Syekh Ibn Hajar, kitab Syekh Ramli, Syekh Zakaria Ansari, kitab Tuhfah dia, Tuhfah pula, kitab Fathul Wahhab dia, kitab Tahrir dia, Syekh Khatib Syarbini Iqna' dia, Mughni dia. Okey. Fayajuzul amal wal ifta' wal qada' bi qawli kulli minhum. Boleh kita beramal dan berfatwa dan menjatuhkan hukum qada dengan mana-mana di kalangan mereka. Wa in khalafa man siwahu ma lam yakuna, tapi selagi mana bukan sahwun, bukan terlupa, silap, bukan tersalah, bukan dhaif, yang zahir dhaif. Okey. Wa qala Syekh Ahmad Ad-Dimyati, kata apa? Wa ma'a hadza kullihi la yajuzu lil mufti an yuftiya hatta ya'khudha al-ilma bit-ta'allumi min ahlihi al-mutqinina lahu al-'arifina bihi. Ini kesemua sekali pun tidak harus bagi mufti nak beri fatwa kecuali dia mengambil ilmu dengan cara ta'allum, belajar daripada ahli yang mutqin, yang kita mutqin dengan makna yang mantap ilmunya, yang arif dengan fiqh tu. Kalau fiqh lah.
Oh, kita ni baca kitab banyak. Contoh, saya baca contoh dia kata, oh saya ni baca habis dah kitab Tuhfah Ibnu Hajar. Saya baca habis dah kitab Nihayah Syaramli. Saya baca habis dah kitab Tahrir. Kitab Bahjah Mardiyah. Syekh Zakaria Ansari. Nampak tak? Oh, dah baca saja. Adakah kemampuan tu akan lahir dengan baca? Mungkinlah kita tak nafi ni kuasa Allah Ta'ala. Tapi ghaliban, secara ghalibnya, kunci itu ada kat masyayikh. Kunci fiqh itu, walaupun kita dapat maklumat, kadang maklumat tu kita tak boleh nak susun betul. Dah orang contohlah, kita katakanlah ilmu tu macam batu bata. Banyak. Oh, orang ni banyak batu bata tu. Banyak batu bata. Tapi dia tak pandai nak lekat. Dia tak ada pelekat antara batu bata tu. Dia tak ada pelekat. Batu bata banyak tapi tak boleh nak susun. Dia susun sekali orang mengatolak habis hancur. Lain dengan orang mengambil ilmu daripada ta'allum. Mengambil ilmu daripada ahlinya. Para asatizah kita, masyayikh kita yang memang mengaji dengan ahlinya. Maka kita akan tengok ilmu tu walaupun sikit, dia duduk rapat dan dia gam. Dia dilekat dengan seming yang dia ada pelekat dia, kemah. Nampak? Itu bezanya. Mengambil dengan cara berguru pula guru yang mutqin. Wa amma mujarradul akhdhi, adapun semata-mata ambil minal kutubi daripada kitab min ghairi akhdhin amman dzukira, tidak daripada orang yang disebut, fala yajuzu, tidak harus. Liqaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu dengan cara belajar. Wa ma'a dzalika la budda min fahmin thaqibin wa ra'yin saibin. Dan begitu juga tak dapat tidak mesti ada fahmin thaqibin, kefahaman yang tembus. Tembus bahasa. Tak. Faham yang mendalam, yang tembus. Dan ra'yin saibin, pandangan yang betul. Hak ni orang kata ni kena ada taufik ni. Kena ada taufik ni. Ya, ada juga kadang-kadang orang fakih, tapi kadang-kadang hukum tu tak kena dengan apa yang Tuhan nak. Ni perlu pada taufik ni. Wa ala man arada al-fatwa an ya'taniya bitta'allumi ghayat al-i'tina. Maka orang yang ingin berfatwa hendaklah dia mengambil berat dengan belajar sesungguh-sungguhnya. Tanya Ashikin Yusof. Kita dah sebut tadi susunan kitab-kitab yang patut dipelajari daripada awal sampai akhir. Ada dah tadi. Boleh tengok kembalilah daripada awal nanti. Start daripada disusun dah awal-awal tu. Tu antara kitab yang patut dimulai, tangga-tangga fiqh, kitab mana nak mula. Hadza lil ifta' awil qada'. Amma lil amal, ada pun untuk beramal fi haqqi nafsi, pada hak diri sendiri, fayajuzu taqlidil qawli dhaif. Fayajuzu taqlidu qawli dhaif. Boleh bertaklid dengan qaul dhaif. Kamu qabil asah, seperti yang lawan bagi asah. Dhaif tu mana? Jangan dhaif yang dhaif sungguh. Dhaif ni makna hak muqabil bagi asah, contohnya muqabil bagi mu'tamad, muqabil bagi aujah, al-muttajih yang kuat. La muqabil sahih, bukan muqabil sahih, kerana muqabil sahih ni dhaif. Jadi dhaif ni lain ni. Bukan dhaif ni dhaif muqabil sahih. Ni pula dalam istilah fiqh ni, saya pun rasa tak sempat lah malam ni nak bersama, nak berkongsi berkaitan dengan mustalah tu. Okey. Habis. Okey, kemudian apa lagi? Kita tengok sikitlah di sini bagaimana susunan. Ini saya ambil daripada mana? Al-Wa'yil Islami ni. Ni ada dalam internet ni. Mazhab Syafi'i. Bagaimana bersambungnya silsilah mazhab kita ni kepada sahibus syariah, kepada Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengok. Jadi daripada Imam Syafi'i di sini. Imam Syafi'i di sini. Jadi Imam Syafi'i ni di sini ni, dia ambil daripada mana ni? Dia ambil daripada Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik pula. Malik bin Anas silap. Daripada Malik bin Anas, Imam Malik lah. Dia ambil Nafi', daripada Nafi' pada Ibnu Umar. Ini bukan Imam Malik mengaji seorang je, kena faham. Silsilah yang dibuat ini, dia ambil Ashhar
syuyukhihi, syekh yang paling masyhur ataupun yang paling terkenal lah. Imam Malik tu bukan mengaji dengan Nafi' seorang, ramai. Cuma masyhurnya Malik an Nafi', terutamanya hadis-hadis yang silsilah zahabiyah tu kan. Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada fiqh Madinah sinilah. Datang sini. Okey. Daripada Mekah pula. Mekah dia ambil kau Muslim bin Khalid Az-Zinji, daripada Ibnu Jurayj, daripada Tawus bin Kisan, daripada Ibnu Abbas. Kemudian ahli Iraq pula, dia ambil pada mana? Muhammad bin Hasan Syaibani, Ibrahim Nakhai. Sini Abu Hanifah. Sini salah. Salah tunjuk. Macam mana nak tebalkan ni? Macam ni nak tebal. Okey, dapatlah. Di sini. Abu Hanifah. Ambil Abu Hanifah gurunya Hamad bin Abi Sulaiman, daripada Ibrahim Nakhai, daripada Alqamah, daripada Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi. Datang semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Imam Syafi'i ni, ini daripada qaul qadimnya, ini qaul jadidnya. Ini antara rawi bagi mazhab qadim. Abu Thur, Imam Ahmad, Al-Karabisi. Jadi dah tu buat apa tu? Gitu. Az-Za'farani. Ini daripada ruwah mazhabil qadim. Kemudian daripada mazhab jadid inilah. Jadi mazhab qadim biasa kita tidak ambil dah lah. Dia ambil daripada mazhab jadid ini. Imam Buwaiti, Rabi' Al-Muzani, Al-Muradi, Rabi' Al-Muradi, Rabi' Al-Jizi. Dan turun kepada kitab Mukhtasar Buwaiti, Mukhtasar Muzani. Daripada Mukhtasar Muzani lah. Perkataan dalam Mukhtasar Muzani ni, dalam tu ialah diambil kebanyakannya pada perkataan Imam Syafi'i. Ada daripada Mukhtasar Muzani ni ada syamil kitab seterus pada itulah, dibuat oleh Ibnu Sabbagh, Ta'liqat, Nihayatul Matla'. Sini dia akan lalu kat sini. Dan juga dia akan lalu satu lagi kepada Hawi Kabir, Imam Mawardi, dan juga Bahrul Madhab, Imam Ruyani. Okey, kita ambil hak sini dulu. Nihayatul Matla' ni, Imam Juwaini ni, Imam Haramain. Daripada Imam Haramain, murid beliau, ni ada lagi ni tengah ni. Safwatul Mazhab ni ada ni. Cuma dia akan sampai kepada mana? Dia akan sampai kepada daripada sini Al-Basit bagi Imam Ghazali. Kemudian Al-Wasit, diringkaskan Basit menjadi Wasit. Kemudian diringkaskan Wasit menjadi Wajiz. Diringkaskan Wasit menjadi Wajiz, Imam Ghazali belaka ni. Kemudian diikhtisarkan oleh Imam Rafi'i menjadi Muharrar. Kemudian diikhtisarkan oleh Imam Nawawi menjadi Minhaj At-Talibin. Daripada Minhaj inilah akan bercabanglah syarah-syarah kepada kitab Minhaj. Diikhtisarkan oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Manhaj At-Tullab. Dan disyarahkan Fathul Wahhab sini. Nampak? Daripada Wajiz ni pula disyarahkan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i talkhiskan kepada Muharrar, dan disyarahkan Waji ni kepada kitab Fathul Aziz, syarah kabir dia. Yang mana daripada Fathul Aziz ini turun, ni diikhtisar oleh Imam Nawawi menjadi Raudah. Raudah mari sini. Nampak tak? Raudah mari sini. Dan diikhtisarkan oleh Ibnu Muqri menjadi Raudut Talib. Dan disyarahkan oleh Syekh Zakaria menjadi Asnal Matalib. Okey. Fathul Aziz ini diikhtisar, diringkaskan oleh Imam Qazwini menjadi Hawi Saghir. Daripada Hawi Saghir ini adanya syarah kepada Bahjah Wardiyah, Imam Ibn Wardi. Dia buat nazam kepada Hawi Saghir, Imam Qazwini. Yang ini disyarahkan Syekh Zakaria Ansari, Ghurarul Bahiyah. Disyarahkan oleh Syekh Zakaria Ansari. Di sini pula daripada Hawi Saghir diikhtisarkan oleh Syekh Ibnu Mukri, Irsyadul Ghawi ila Maslikil Hawi, ila Masalikil Hawi.
dan disyarahkan jadi imdad. Imdad syarah apa? Syarah irsyad. Ni panggil syarah kabir ni. Diikhtisarkan Ibnu Hajar, dia buat ringkasan kepada imdad ni dalam Fathul Jawad, syarah irsyad juga. Okey. Jadi sebenarnya khulasah kita tengok sini lah. Itu salah satu yang kitab yang kita banyak rujuk dalam mazhab Syafi'i. Tengok di sini. Kalau lihat di sini Muhazzab kan, Imam Syarazi, Muhazzab Imam Syarazi di sini disyarahkan oleh Imam Nawawi. Dan juga Bayan Lil Imrani, syarah Muhazzab sini. Okey. Iqna. Ini Iqna, ni bukan Iqna Syirbini Ini Iqna Lil Mawardi ni. Iqna Lil Mawardi ni. Okey. Lubab. Ni kalau kita Lubab Lil Mahamili ni. Ni dia tak asing ni, kita asing ni. Dia tak bersambung ni. Lubab Lil Mahamili, itu akan diringkaskan oleh Waliuddin Iraqi menjadi Tanqihul Lubab. Tanqih Lubab diringkaskan oleh Syekh Zakaria Ansari menjadi Tahrir Tanqih. Dan Syekh Zakaria sendiri mensyarahkannya menjadi Tuhfatut Tullab Syarah Tahrir Tanqihil Lubab. Kemudian ada hasyiah dia lah. Antara hasyiahnya yang terkenal ialah hasyiah Syekh Syarqawi. Kemudian mana ni? Ni buat bentuk nazam pula Imam Imriti. Syekh Imriti ni banyak buat nazam ni. Sama juga seterusnya Ghayatul Ikhtisar ni. Imam Abi Syuja' ni, dia tidak daripada mana-mana kitab lah, makna kikutnya dia membuat satu matan yang baru. Tapi semuanya daripada mazhab Syafi'i lah tu. Tapi bukan diambil dari ringkasan ataupun syarahan kepada mana-mana yang dahulu. Dia sendiri membuat matan berdasarkan mazhab Syafi'i, namakan Ghayatul Ikhtisar. Kitab Ghayah Ikhtisar ni banyak lah. Yang biasa diajar di tempat kita Iqna, Fathul Qari, Kifayatul Akhyar, Tuhfatul Labib, Nihayah fi Syarhil Ghayah. Cuma kitab Kifayatul Akhyar ni ialah kenapa orang jarang rujuk kalam dalam ni, walaupun ajar tapi jarang rujuk sebab sebahagian daripada pandangan dalam itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau orang mengaji pun kitab Kifayatul Akhyar, Fiqh Akhyar kita ada keistimewaan dia. Dan masya-Allah lah kalau masyayikh kita pun ada, mereka akan ajar kitab Kifayatul Akhyar. Cara istidlalnya, kita kata hujah, dalilnya, bagaimana istidlal, bagaimana pendalilan tu ada yang ada dalam Kifayatul Akhyar. Cuma ada pandangan dalam tu yang bukan pandangan muktamad. Jadi yang mengajar tu patut kena alert lah, kena perhatikan. Okey, jadi Masailul Ta'lim pun sama, Syekh Bafadhal. Ini juga kitab matan yang dibuat berasingan ni, tapi diberi khidmat ramai ulama-ulama Syafi'i. Antaranya Manhaj Bushra Karim, Fathul Qadir. Kemudian ada yang membuat hasyiah pula. Dan juga kitab Umdatus Salik. Anwarul Masalik, Tanwir Masalik. Kitab Qurratul Ain juga matan fiqh yang berasingan juga tu. Ada Fathul Mu'in, Nihayatuz Zin, lepas tu dibuat syarah kepada matan tersebut. Safwatul Zubat pun sama, matan yang mana dari segi dia itu matan yang berasingan. Kemudiannya ulama berkhidmat kepada matan ini, dibuat syarah Safwatul Zubat, Fathur Rahman. Tambih pun sama, tambih Imam Syarazi. Jadi secara umum begitulah. Ini pula dibuat secara ringkas sikit. Ni pun saya ambil daripada internet ni. Asatizah, para pelajar boleh tengoklah sini. Mukhtasar Muzani macam mana, daripada Mukhtasar Muzani menjadi Nihayatul Matlab, Basit, Wasit, Wajiz, Fathul Aziz. Lepas tu berpecah di sini menjadi Raudhah di sini. Lepas tu Hawis Saghir. Jadi sini dia susu galur, tapi dia ambil kitab-kitab yang penting saja. Kalau ni semua banyak ni, banyak habis dia letak ni.
Bukan ke semua lah, mesti memang ada lagi kitab-kitab yang tidak diletak di sini. Cuma kebanyakannya ataupun yang biasa dan yang penting-penting tu ada dinyatakan di sini. Okey. Jadi saya rasa pembentangan saya untuk malam ni, untuk akhirnya berapa jam dah kita ni menjawab isu wajarkah internet dijadikan rujukan. Sebenarnya untuk pesanan bagi pelajar-pelajar yang FKI yang ada dalam ni dan pelajar UNIZA, internet ni boleh membantu, tapi kita tak boleh nak berharapkan internet saja. Kita boleh mendapatkan, cuma kita buka laman-laman fatwa yang ada, terutamanya yang bahasa Melayu ke apa, ikutlah. Kita tengok rujukan fatwa tersebut. Rujukan yang diletak. Biasa dalam laman fatwa ni dia nyatakan ini dia ambil pada kitab mana. Kita kena buka sendiri kitab tu. Sebab apa? Supaya kita yakin bahawa nukilan itu betul. Dan kita tahu bagaimana cara nak mengeluarkan, bagaimana pihak yang berkenaan keluarkan hukum contohnya. Itu bukan makna kita ambil 100%. Kita rujukan dia akan tulis. Dia akan tulis tu. Bila tulis tu, kita sendiri kena buka pada rujukan tersebut. Sama ada sekarang ni Syamilah pun ada. Kalau payah nak pergi ke pustakaan kerana PKP ni, Syamilah pun ada, boleh buka. Kitab PDF pun ada. Banyak, senang. Okey, seterusnya talaqi dan sanad. Ya. Bagaimana disebut dalam kitab Qurratul Ain tadi, bahawa memang perlu dalam fiqh ini, walaupun kita membaca atau kita faham bahasa Arab, tapi kunci-kunci kefahaman, kunci-kunci malakah fiqhiyah itu ada pada masyayikh, ada pada guru. Maka kita perlu cari guru-guru yang mahir. Bila kita betul dapat guru macam tu, kita akan rasa seronok dalam belajar fiqh. Walaupun kita sama bab taharah, pernah kita mengaji, saya kata bab apa pula mengaji taharah, semalah dah. Tapi bila syekh tu terang, masya-Allah, oh ada benda baru yang kita tak nampak, ada bahasan, ada ni yang sebelum ni kita baca rasa baca dah, tapi bila dia terang rupanya macam ni, rupanya banyak benda kita ni masih ilmu kita tak cukup, kita kena mengaji. Wa qur rabbi zidni ilma. Okey. Fiqh mazhab dan fiqh dalil. Ini yang menjadi isu. Kita nak ikut mazhab ke? Fiqh mazhab ke fiqh dalil? Sebenarnya fiqh mazhab itu berdasarkan dalil. Tak ada ulama yang mendasarkan mazhab, yang menyokong mazhab itu ataupun menguatkan mazhab itu tanpa dalil. Cuma lagi, kenapa ada nampak khilaf? Khilaf dari segi aspek bagaimana mereka melihat dalil. Kerana mungkin kaedah yang berbeza. Ya, maklum, Hanafiyah dia ada usul dia. Jumhur dan juga termasuk Syafi'iyah ada usul dia. Bagaimana mereka memandang dan proses mengeluarkan hukum. Proses istidlal tu. Nampak tak? Jadi tertib dalam pengeluaran hukum tu mungkin ada. Orang ni menerima kaedah masalih mursalah. Orang ni contohnya menerima kaedah istihsan. Mazhab lain tidak terima. Maka dengan sebab perbezaan pada melihat kepada dalil dan wajah nas tersebut, maka berlaku khilaf. Maka tak bolehlah kita nak berkata, saya tak mahu ambil fiqh mazhab, saya nak ambil fiqh dalil je. Kerana orang yang bercakap sebegitu sebenarnya mereka tidak faham apa itu fiqh sebenarnya. Okey, jadi saya rasa kalau ada soalan lagi, sambil-sambil tak demo tidak jawab soalan. Oh, dekat 2 jam, subhanallah. Maaflah kepada guru-guru asatidah, tuan-tuan guru yang hadir. Sebenarnya saya ulang sekali lagi, tujuan utamanya ialah diadakan kita kata sembang santai ni ialah kepada pelajar-pelajar saya di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam di FKI UNIZA ni, untuk berkongsi ya. Kitab Al-Bayan ni syarah kepada muhazab juga. Tapi wallahu alam, kita tak dapat ramai ulama biasa tidak dia kitab mausu'i lah kita kata, sebab kitab muhazab ni dia bincangkan dalil, dibincangkan dalil yang sahih dan dalil pihak lawan, mana rajih, mana marjuh. Jadi kitab-kitab seumpama syarah muhazab itu kitab-kitab yang mana membincangkan secara
istidlal berhukum secara mendalam, dan juga adillatul mukhalif wa ra'yul mukhalif wa adillatuhum, dalil kepada mazhab yang lawan, mazhab lain, mazhab Hanafi contohnya, mazhab Maliki, dan dibincangkan. Jadi boleh jadi sebagai rujukan. Okey. Okey. Ada soalan-soalan lain tu saya rasa saya tak sempat jawab lah. Kalau yang sesuai je saya jawab. Kalau saya tak tahu pun saya tak jawab juga gitu. Okey, ada lagi nak tanya? Pelajar-pelajar saya ada tak dalam ni? Pelajar FKI ni. Kesian lah kita nampak pelajar-pelajar universiti kita, mereka menjadikan tugasan ni apa? Akhirnya rujukannya daripada fatwa ni. Daripada laman web ni. Jadi itu sedih sikit lah. Tak boleh hasil keluar bergraduasi dalam keadaan tak tahu apa pun. Oh, belajar fiqh, mazhab Syafi'i, tiba-tiba bawa pandangan dalam laman web islam.com. Macam mana tu? Nampak? Okey, ada semangat. Terima kasih lah yang ada tu. Yang tak ada tu, tolong war-war kepada kawan-kawan semua. Jadi malam ni bukanlah tujuan untuk mengajar, kerana sahur saya ramai. Ada Ustaz Hafiz, saya Hafiz pun ada ni, Asatizah lain pun. Cuma perkongsian, apa kurang tu harap maafkan. Apa yang silap itu daripada kesilapan saya. Yang baik dan yang elok itu daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.